Apa dia? Boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, kita sambung pengajian kitab Nurul Yaqin fi Sirah Sayyidil Mursalin. Ya, insya-Allah kita sampai muka surat yang ke-158. 158 ya. Jadi tajuk hari ini ialah tebusan peperangan Badar ya. Menarik tuan-tuan sebab inilah kali pertama Nabi dan para sahabat ya memiliki tebusan ya, dan jumlah mereka lebih kurang 70 orang ya. 70 daripada tentera Quraisy ya mati dalam perang Badar. Antaranya tokoh-tokoh hebat seperti mana Abu Jahal ya, Amr bin Hisham mati dalam perang Badar ya, Umayyah bin Khalaf yang menyeksa Sumayyah dan keluarganya ya. Adik pada Umayyah bin Khalaf, yakni Ubay bin Khalaf pun mati juga dalam perang Badar ni. Ya, kita ada Utbah bin Rabi'ah mati, Syaibah bin Rabi'ah mati juga. Al-Walid bin Utbah mati juga. Ni keluarga Hindun, ya, isteri Abu Sufyan. Maknanya tokoh-tokoh hebat di kalangan VIP Quraisy mati dan sebahagian daripada mereka ditangkap. Ya, di dalam perang ni ada 70 orang tebusan. Dan bagaimana cara Nabi dan para sahabat berinteraksi dengan mereka. Ya, ini yang akan kita bincangkan pada hari ini. Cadangan untuk menerima tebusan ini ya di apa kita panggil ya, tidak dihiraukan oleh Al-Muttalib bin Abi Wada'ah ya, bin As-Sahmi. Ini ada cerita tuan-tuan. Ya. Jadi dia tidak dihiraukan ya, bapaknya berada dalam tawanan muslimin. Jadi bapaknya terlibat ya. Bapaknya ialah Abu Wada'ah As-Sahmi. As-Sahmi ni daripada apa kita panggil ya, daripada keluarga siapa ya? Keluarga Amr bin Al-As. Kalau tuan-tuan masih ingat ya, Nabi ada seorang pemimpin tentera perang ya daripada Bani Saham yang kita panggil Amr bin Al-As. Beliau seorang ahli politik yang hebat tuan-tuan. Dan beliau juga hebat di medan perang ya. Beliau ada hubungan yang baik dengan Khalid bin Al-Walid. Ya, jadi Khalid bin Al-Walid dan Amr bin Al-As nanti dia masuk Islam pada tahun yang sama, pada hari yang sama tuan-tuan. Ya, tahun yang ke-8 Hijrah nanti. Peristiwa perang Badar berlaku tahun yang ke-2 Hijrah. Mereka belum masuk Islam. Ya. Dan keluarga mereka dikenali sebagai tokoh-tokoh hebat dalam medan perang juga. Seperti mana keluarga Bani Makhzum. Ya, macam Saidina Khalid bin Al-Walid tu Bani Makhzum. Kita ada ada Abu Jahal Bani Makhzum. Bapa kepada Khalid, Al-Walid bin Al-Mughirah, tu semua Bani Makhzum tuan-tuan. Ya, mereka ni terkenal sebagai military leaders. Tetapi daripada Bani Saham ya, macam Amr bin Al-As tu juga tokoh-tokoh perang yang hebat ya, termasuklah juga keluarga Al-Muttalib ya, dan juga ayahnya Abu Wada'ah As-Sahmi. Mereka juga daripada kabilah yang sama ya. Bapanya ya ditangkap sebagai salah seorang tawanan perang ya dalam perang Badar. Dia keluar secara senyap-senyap sehingga sampai di Al-Madinah dan dia datang untuk menebus ayahnya dengan membayar 4,000 dirham. 4,000 dirham maknanya 4,000 duit perak. Ya, satu dirham lebih kurang 16 hingga 20 ringgit Malaysia lah RM. Ya, 16 hingga 20 ya. Kalau kita katalah ambil 20 kali dengan 4,000. 4,000 kali 2 saja tuan-tuan sudah 8,000 ringgit. Ya, 8,000 kan? Ya, 8,000 ringgit. Kalau kali 20 maknanya 80,000 tuan-tuan. Betul ya? Apa ni kiraan ustaz ni betul ya? Apa Kak Syimah betul? 4,000 dirham ya. Cuba kita bayangkan 4,000 dirham. Satu dirham 20 ringgit. Satu dirham 20 ringgit. Jadi kalau 4,000 kali 2 sudah 8,000 ringgit. Ya, kalau 4,000 kali 20 80,000 ya. Besar jumlah ni tuan-tuan. Ni bukan jumlah yang kecil ya. Tetapi adakah semua tawanan perang Badar ditebus dengan harga 4,000? Sebenarnya tidak tuan-tuan. Kerana Nabi ambil kira latar belakang harta mereka. Kalau mereka di kalangan mereka yang kaya raya, di kalangan pedagang, maka jumlah yang diambil ialah 4,000 dirham. Tetapi ada yang dikenakan lebih rendah daripada itu ya. Ada beberapa cara yang disebut oleh Al-Hafiz Ibn Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Ya, kitab Al-Bidayah wa Nihayah ni adalah antara
kitab sejarah ya yang tersohor lah tuan-tuan ya. Pihak Dewan Bahasa Pustaka Malaysia telah menterjemahkan buku ni. Dalam bahasa Arab dia 10 jilid. Ya, Al-Bidayah wa Nihayah, from the beginning to the end. Ya, tapi Ustaz tak tengok ada terjemahan dalam English, belum nampak lagi. Ya, tapi bahasa Malaysia kita dah ada. Bahasa Indonesia pun dah ada. Ya. Dewan Bahasa dan Pustaka terjemahkan kitab ni dan jadi 14 jilid. Tuan-tuan boleh belilah, ya, boleh beli secara loose daripada Dewan Bahasa Pustaka juga ya. Cuba tanyalah ya. Tak payah beli semualah tuan-tuan ya, walaupun harga lebih murah tapi kadang kita tak baca. Ya, beli satu-satu lebih baik, lebih mudah ya. Okey, jadi ceritanya ialah ya, beliau datang secara senyap ke Al-Madinah Al-Munawwarah ya. Al-Muttalib dia nak tebus bapa dia Abu Wada'ah ya, Abu Wada'ah As-Sahmi yang ditawan ya. Selepas itu orang-orang Quraisy menghantar utusan untuk menebus tawanan mereka dengan membayar sebanyak 4,000 dirham. Maknanya dia yang apa kita panggil set the standard. Dia datang, bukan Nabi yang tetapkan. Ya, dia datang, dia offer 4,000 dirham. Jumlah yang besar tuan-tuan. Tuan-tuan kena ingat ya. Tebusan yang diberikan ni bukan sikit, RM80,000 tuan-tuan. Ya, itu besar tu jumlah tu ya. Ini bila 1400 tahun yang lalu. Jadi orang Quraisy yang tahu cerita ni, mereka pun hantar utusan untuk menebus tawanan mereka dengan membayar 4,000 dirham juga. Sesiapa yang tidak mempunyai sesuatu yang boleh dijadikan bahan tebusan, ya, tetapi dia pandai membaca dan menulis, dia diberikan 10 orang kanak-kanak Madinah. Maknanya kanak-kanak Madinah ni daripada kalangan Muhajirin ataupun Ansar, tapi kebanyakannya Ansar lah. Ya, kebanyakannya Ansar, ya. Sebab Muhajirin kita tahu, ya. Sebahagian Muhajirin belum berhijrah. Mereka tak hijrah lagi. Sebahagian Muhajirin masih berada di Eritrea, ya, di Ethiopia sana. Mereka belum hijrah. Ada lebih daripada 100 orang duduk di sana. Sebahagian para sahabat masih duduk di Madinah lagi, di Mekah lagi, belum hijrah, ya. Jadi oleh kerana itu kanak-kanak yang ramai yang diajar oleh mereka yang ditawan ni, ya, untuk dijadikan sebagai wang tebusan ialah anak-anak orang Ansar, ya, di kalangan Aus dan Khazraj, ya. Jadi mereka diajar membaca dan menulis, ya, dan sampai mereka pandai barulah, ya, tebusan itu dibebaskan. Di antara yang ditawan oleh tentera muslimin, kita tengok, ya, antaranya ialah Amru bin Abi Sufyan. Ni anak Abu Sufyan. Ya, anak Abu Sufyan, ya. Apabila ayahnya diminta supaya menebus anaknya, dia menolak dan berkata, "Wallahi, Muhammad tidak boleh mengumpulkan hartaku dan anakku." Tak boleh, dia kata. Ya, biarlah mereka menahannya sehingga puas. Ketika Abu Sufyan berada di Mekah, tiba-tiba dia mendapati Sa'ad, ya, bin An-Nu'man Al-Ansari melakukan umrah. Kebetulan tuan-tuan, selepas daripada perang Badar ni, salah seorang sahabat Nabi, Sa'ad bin An-Nu'man, dia pergi buat umrah. Dan tuan-tuan tahu, umrah yang mereka buat mengikut syariat Nabi Ibrahim. Sebab umrah yang syariat Nabi Muhammad belum ada. Syariat Nabi Muhammad, umrah tahun yang ke-6. Ya, kalau kita buat gambar rajah, tuan-tuan boleh nampak lebih senang lah, ya. Kalau Ustaz boleh lukis gambar rajah ni tuan-tuan, ya. Mungkin Haji Syuib boleh fokus kepada kita punya apa, ya. Jadi tuan-tuan, ya, kalau kita buat satu timeline tuan-tuan, ya. Jadi maknanya ni umur 40 tahun ni tahun lah, ya. Kita kata tahun, ya. Jadi umur Nabi 40 tahun, ya, 40 tahun ataupun kita tulis kat sini lah, ya. Lagi senang. Jadi Nabi umur 40, ya. Ini tahun umur, ya, umur Nabi. Ya, umur Nabi SAW. 40 tahun dapat wahyu. Ya, dapat wahyu. Jadi Nabi dakwah selama 13 tahun. 13 tahun di Mekah, ya. Maknanya ketika umur Nabi 53 tahun berlaku hijrah. Ya, berlaku hijrah, ya. Jadi bila hijrah, tahun ketika umur Nabi 54, ya, 55 berlaku perang Badar. Ya, perang Badar. Okey, ya. Maknanya perang Badar ni, ya, mulai daripada sini, mana tahun hijrah lah ni. Tahun hijrah, ya. Tahun hijrah. Maksudnya ni tahun 1 lah ni, ya. 1 hijrah. Perang Badar 2 hijrah, ya. Nabi umur 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, ya.
61 sampai 63 lah, ya. Jadi semua total ni berapa tahun, ya? Daripada umur 55 ni salah. Sorry tuan-tuan. Apa kelang kabut ni, ya? Dah lama tak menulis dekat papan ni, ya. 56 lah. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. Senang, ya. 63. Jadi 63 Nabi wafat, kan? Nabi wafat. Mana Nabi wafat ni tahun yang ke 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Kalau nak kira ni tahun yang ke-11 lah ni. 11 Hijrah, ya. Bukan tahun ke-10, ya. Tahun yang ke-10 ni Nabi buat haji. Nabi buat haji tahun yang ke-10 Hijrah. Sebab Nabi hijrah, ya, bulan Rabi' al-Awwal. Nabi hijrah tahun Rabiul Awal, ya. Warna lain kita lebih nampak, ya. Bulan Rabiul Awal, ya. Ni hijrah lah ni, ya. Nabi hijrah bulan Rabiul Awal. Jadi maksudnya sampai masa umur Nabi 54 ni baru setahun, ya. Baru setahun. Jadi Nabi total duduk di Madinah ni, ya, ialah 10 tahun semua. 10 tahun total, ya. Total kita panggil number of years. Total number of years 10 tahun Nabi duduk, ya. Maknanya daripada 12 Rabi' al-Awwal, ya, tahun 1 Hijrah sampai ke 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Ya, jadi tahun 1 sampai 11, ya, jumlahnya 10 tahun semua, ya. Jadi tahun 2 Hijrah berlaku perang Badar, ya. Berlaku perang Badar. Tahun yang ke berapa kita panggil, ya? Ini tahun yang ketiga. Tahun yang keempat, tahun ketiga berlaku perang Uhud. Ya, berlaku perang Uhud. Kemudian kita ada tahun yang ketiga, ya. Hijrah. Ini tahun keempat, 4 Hijrah. Tahun 5 Hijrah, tahun 6, tahun 7, ya. Tahun 8, ya. Dan 9. Jadi Nabi masa buat haji itu lebih kurang tahun yang ke-10 lah. Ya, tahun yang ke-10 lebih kurang, ya. Jadi perang Uhud tahun 3. Tahun 5 ni ada berlaku apa? Ada berlaku perang Khandaq, ya. Perang Khandaq. Okey. Perang Khandaq, ya. Jadi tahun 6 Hijrah ni berlaku peristiwa Hudaibiyah. Ya, Hudaibiyah. Lebih kurang tuan-tuan, ya, macam tu. Jadi apa ni, kalau berlaku, ya, sebelum tahun yang ke-6, ini baru umrah diwajibkan. Umrah diwajibkan, ya. Mana tahun yang ke-6 Hijrah tu. Jadi sebelum daripada tu, kalau ada umrah, maknanya umrah tu ikut syariat yang sebelum ni. Syariat yang sebelum ni adalah syariat Nabi Allah Ibrahim, ya. Syariat Nabi Allah Ibrahim. Jadi ada seorang sahabat Nabi yang pergi buat umrah. Maknanya dia pergi ni sendiri-sendiri. Dia bukan pergi berkumpulan, ya. Dia pergi sendiri-sendiri. Jadi bila dia pergi sendiri-sendiri tu, ya, apa yang berlaku? Yang berlaku ialah dia telah ditangkap. Ya. Dia telah ditangkap oleh Abu Sufyan. Ya. Jadi Sa'ad bin Nu'man ni orang Ansar, dia pergi buat umrah, ya, tahun yang sama. Lalu dia ditahan, ya. Maknanya dia tidak dibebaskan, ya. Jadi apa ni, Abu Sufyan minta buat apa ni, barter lah, ya. Macam kita kata barter trade lah, ya. Maknanya dia panggil macam swap lah kita panggil, ya. Sebab anak Abu Sufyan Nabi tangkap. Jadi yang Nu'man, Sa'ad bin Nu'man ni dia datang, dia kena tangkap. Ya. Jadi boleh tak, ya? Pernah tak Nabi buat apa ni, swap ni? Jawapannya boleh, ya, pernah berlaku. Inilah ceritanya tuan-tuan. Jadi apa ni, Sa'ad punya family datang jumpa Nabi. Ya, mereka bagi tahu bahawasanya Sa'ad telah ditangkap oleh Abu Sufyan, ya. Rasulullah, ya, mereka datang jumpa Nabi menceritakan apa yang berlaku, lalu Nabi menyerahkan Amru kepada Quraisy. Amru tadi anak Abu Sufyan. Diserahkan kepada Abu Sufyan dan, ya, orang Quraisy, yakni Abu Sufyan, bebaskan Sa'ad bin Nu'man.
Pernah tak berlaku? Jawapannya pernah berlaku. Dan ini memang disebut dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dan diulang balik ya oleh Syekh Muhammad Khudri Beg dalam kitab ni tuan-tuan. Jadi maknanya tuan-tuan kena ingat bukan semua bayar tebusan dalam bentuk wang. Ada yang bayar dan yang set tadi yang jadi trendsetter tadi ialah siapa tadi tuan-tuan? Al-Muttalib bin Abu Wada'ah. Dia yang bebaskan bapak dia tadi dengan 4,000 dirham. Kemudian apa yang berlaku? Ya, ada yang boleh membaca dan menulis. Mereka mengajar anak-anak orang Islam membaca dan menulis. Pun juga cara yang kedua. Cara yang ketiga ialah dengan melakukan swap tadi. Ya, maknanya ya ditukar aja. Kalau orang Quraisy yang ditangkap, dibebaskan. Yang di sana orang Islam yang ditangkap oleh Abu Sufyan pun dibebaskan. Pun maknanya boleh juga. Yang terakhir tuan-tuan, ya, satu lagi cara. Ya, Abul As bin Ar-Rabi'. Abul As bin Ar-Rabi' ini menantu Nabi. Beliau belum masuk Islam dan beliau terlibat dalam perang Badar lawan Nabi tuan-tuan. Tuan-tuan Ustaz nak bagi tahu, Abul As ya bin Rabi' ni antara menantu Nabi yang Nabi sayang. Ya, beliau berkahwin dengan anak sulung Nabi, namanya siapa tuan-tuan? Anak sulung perempuan Nabi, Zainab. Ya, dan kalau tuan-tuan baca hadis ya yang cerita ketika Nabi solat Nabi dokong cucu. Ya, hadis tu sahih. Nabi dokong cucu ketika Nabi qiyam. Ya, ketika Nabi qiyam Nabi dokong cucu. Ketika Nabi rukuk Nabi letakkan cucu. Ketika Nabi iktidal Nabi dokong balik. Kemudian ketika sujud Nabi letak tepi. Peristiwa tu peristiwa yang dirakam dalam hadis dan cucu yang Nabi dokong ya bukan Sayyidina Hasan, bukan Sayyidina Husin, bukan. Cerita Al-Hasan dan Al-Husin tu cerita ketika Nabi sujud, Hasan Husin naik atas belakang Nabi ya. Yang Nabi dokong tu adalah cucu perempuan. Cucu perempuan tu siapa dia tuan-tuan? Cucu perempuan tu ialah anak Zainab dengan Abul As bin Rabi'. Ya, siapa dia tuan-tuan? Ya, itu adalah Umamah, cucu perempuan. Ya, jadi cucu perempuan Nabi, anak daripada Abul As, ya, dan juga Zainab, dan beliau, ya, beliaulah yang didukung oleh Nabi ketika solat. Ya, jadi maknanya untuk datuk-datuk, nenek-nenek, opah-opah, ya. Jangan jadikan kehadiran cucu tu sebagai sebab untuk tak solat. Ya, sebab Nabi telah menunjukkan contoh yang baik, ya, bahawasanya sibuk macam mana pun, ya, kalau ada cucu tu kita boleh dukung, ya. Dan bagi cucu lelaki kita khatankan sejak kecil, senang. Kita khatankan sejak kecil. Ya, macam sekarang kalau mana-mana ibu yang bersalin di pusat rawatan Islam sebagai contoh, ya, ataupun di sini di mana tu? Apa nama hospital bersalin di sebelah sini apa nama? Ada satu yang dulu ex Arkam punya ada doktor pakar kat sebelah sini. Ya, section berapa tu? Tuan-tuan tolong start. Ya. Allah dekat sini. Orang Shah Alam tak tahu, malu tuan-tuan. Ya. Jadi dia punya hospital tu, hospital bersalin ya. Semua doktor perempuan, tak ada doktor lelaki. Ya, dulu ex Arkam punya doktor lah ya. Macam kalau di Desa Minang dekat Gombak tu, ya, ada klinik Desa Minang, klinik ibu-ibu bersalin lah. Di sini pun ada satu tuan-tuan. Ya, kebetulan anak ustaz pun yang sulung hari tu, ya, bersalin di sini. Cuma tak ingat nama Az-Zahra di Bangi. Ya, ni di sini ni ya. Tak apa, kejap lagi tolong bagi tahu ustaz apa namanya. Tolong Google ya, cari nama klinik bersalin tu. Ya, paling kurang ya. Yang mana? Di Shah Alam ya. Di section sebelah sana. Ustaz tak ingat section berapa ya. Section 19 ya. Cuba tengok ya. Apakah nama hospital bersalin tu ya. Jadi mereka akan offer untuk anak-anak kita dikhatankan ya. Kita kata khatankan. Senang ya. Sebab nanti bila kita solat ya, anak yang sudah dikhatan, dia naik atas pangkuan kita tak perlu elak dia. Maksudnya dia boleh duduk, tak ada masalah sebab dia tidak menanggung najis. Ya, sebab kita tahu kanak-kanak lelaki selama mana ya dia punya kemaluan belum dikhatankan, dia dianggap menanggung najis. Ya. Mengapa Nabi tidak tak tolak Al-Hasan dan Al-Husin ketika mereka naik atas ya Hospital As-Salam ya, Hospital Salam ya. Jadi itu antara hospital yang kalau tuan-tuan dan puan-puan yang ikut program ni dan berada di sekitar Shah Alam ya, kot tak adalah tempat nak bersalin, ustaz promosi sajalah ya. Sebab kebanyakan doktornya adalah doktor perempuan. Ya, jadi suasananya pun very Islamic. Ya, tu boleh antara hospital yang tuan-tuan boleh jadikan alternatif lah ya. Okey.
Jadi nak bagi tahu tak ada alasan untuk tak solat, ya, kerana kita boleh dukung cucu kita. Boleh tuan-tuan, ya. Terutamanya kalau cucu perempuan lagi senang. Dan cucu perempuan, cucu Nabi yang pertama adalah nama dia Umamah. Ya, Umamah ni perempuan. Dan Umamah adalah anak kepada Zainab dengan Abul As bin Ar-Rabi'. Ya, tetapi Ar-Rabi' ketika Zainab masuk Islam, Ar-Rabi' Abul As bin Ar-Rabi' tak nak masuk Islam lagi. Beliau masih belum masuk Islam, ya. Dan beliau terlibat dalam perang Badar, malah ditangkap sebagai salah seorang 70, ya, yang ditangkap tu, ya. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan? Yang berlaku ialah kita tahu, ya, Zainab masih di Mekah. Ya, beliau tidak berhijrah lagi. Jadi orang-orang Quraisy meminta supaya, ya, Abul As menceraikan isterinya Zainab sebagaimana yang dilakukan oleh dua orang anak Abu Lahab. Ya, sebab Nabi ada 3 menantu. Ya, pada masa tu, masa Islam, ya, masa Nabi dilantik menjadi Rasul, Nabi dah ada 3 menantu. Ya, menantu pertama Nabi ialah Abul As ni. Ya, Abul As bin Ar-Rabi'. Abul As ni adalah anak saudara kepada Khadijah. Tuan-tuan, ya, dia anak saudara kepada Khadijah sebab mak dia adalah Halah. Ya, jadi mak dia adalah Halah binti Khuwailid. Ya, Ustaz kena tulis supaya tuan-tuan nampak, ya. Ni Ustaz boleh padam, tuan-tuan, ya. Ya, kita tulisnya. Ini Khuwailid. Khuwailid, ya. Khuwailid ada beberapa orang anak kan. Antara anak Khuwailid adalah Khadijah. Ya, adalah Khadijah. Antaranya ialah Halah. Ya, antaranya ialah siapa kita panggil? Ya, antaranya ialah apa kita panggil Al-Awwam. Al-Awwam, ya. Dan antaranya ialah Hizam, ya. Hizam. Ni antara yang paling terkenal lah, ya. Ini semua adalah anak Khuwailid. Khuwailid, ya. Maknanya Khuwailid ni Nabi punya bapa mertua lah, ya. Tapi dia dah meninggal, ya. Masa kahwin dengan Khadijah tu dikatakan dia telah meninggal. Khadijah, Halah, ya, Halah, Al-Awwam dan Hizam, ya. Al-Awwam ni dia kahwin dengan Sofiyah. Sofiyah binti Abdul Muttalib, ya. Sofiyah bin Abdul Muttalib, mak saudara Nabi, Al-Awwam, ya. Bila Al-Awwam bin Khuwailid kahwin dengan Sofiyah binti Abdul Muttalib, dapat anak. Siapa anak dia? Az-Zubair. Az-Zubair. Az-Zubair nanti kahwin dengan Asma. Ya, tu cerita dia. Hizam pula, ya, dia ada anak nama Hakim. Ya, dia ada anak nama Hakim. Hakim ni popular. Pasal apa Hakim ni popular? Ya, sebab Hakim ni yang beli Zaid. Zaid bin Harisah. Dia yang beli Zaid bin Harisah di pasar hamba. Bila dia beli Zaid bin Harisah, dia hadiahkan kepada Khadijah. Khadijah yang ambil Zaid ni, ya. Dia hadiah. Bila Khadijah kahwin dengan Nabi, Zaid bin Harisah diserah pada Nabi, dihadiahkan dan Nabi bebaskan dia. Ya, itu yang akhirnya Zaid, orang panggil Zaid bin Muhammad. Ya, pasal Zaid tu anak angkat Nabi. Dulu tak ada masalah boleh binkan anak angkat kepada bapa angkat. Sampailah Allah turunkan ayat untuk menghalang, ya. Okey. Halah ni, ya, Halah ni dia kahwin dengan Ar-Rabi'. Dia kahwin dengan Ar-Rabi'. Dapatlah anak dia Abul As, ya. Abul As. Inilah dia Abul As ni. Abul As ni kahwin dengan kahwin dengan Zainab, ya. Kahwin dengan Zainab, dapat anak, nama siapa tadi? Umamah. Umamah. Ni cucu pertama Nabi. Ya, cucu Nabi yang pertama, Umamah nama dia, tuan-tuan, ya. Cucu Nabi pertama nama dia adalah Umamah. Umamah anak daripada Zainab dengan Abul As. Ya, Ar-Rabi' suami pada Halah, ya. Ni Khadijah. Jadi inilah, ya, antara keluarga Khadijah yang popular lah. Ketika Khadijah meninggal, ya, pernah satu hari Nabi duduk di rumah Aisyah, ya, tiba-tiba Nabi dengar macam suara Khadijah. Khadijah dah meninggal. Nabi dengar suara Khadijah. Ya, cepat-cepat Nabi bangkit, Nabi bergegas ke pintu, Nabi tengok Halah datang. Rupanya Halah ni, ya, ada mirip-mirip Khadijah lah. Of course lah kan, dia adik-beradik dengan Khadijah. Ya, pernah peristiwa tu pernah berlaku dan disebut. Kalau tak salahnya dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ada. Ya, Imam Tirmizi ada sebut kisah ketika Khadijah sudah meninggal, Nabi merindui Khadijah, ya, tiba-tiba dengar suara mirip-mirip Khadijah. Bila Nabi bergerak ke pintu, rupanya Halah datang.
Ya, dan Nabi muliakan Halah ni pasal adik-beradik pada isteri dia. Ya, dan antara kemuliaan Halah ni sebab anak dia, ya, apa ni, Abul As kahwin dengan anak sulung perempuan Nabi, yakni siapa? Zainab. Dapat anak Umamah yang Nabi dokong masa solat tadi. Ya, dan Abul As tak masuk Islam. Dalam perang Badar dia kena tangkap. Bila dia kena tangkap, ya, maka apa yang berlaku? Yang berlaku ialah Zainab hantar rantai dia untuk menebus apa kita panggil Abul As. Bila Nabi tengok rantai tu, Nabi teringat pasal rantai tu hadiah Khadijah. Ya, apa yang berlaku? Nabi minta izin daripada para sahabat, Nabi mesyuarah, Nabi kata boleh tak lepaskan saja Abul As ni dan jangan ambil lah rantai ni pasal ada apa? Ada apa kita panggil? Ada sentimental value kita kata. Para sahabat setuju. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, dalam berinteraksi dengan tebusan ada 4 paling kurang cara. Yang pertama, bayar tebusan ikut kemampuan dia. Yang ada duit bayar 4,000 dirham lah. Dan bukan Nabi yang apa kita panggil, yang letakkan benchmark tu. Ya, itu dibuat oleh Al-Muttalib. Ya, Al-Muttalib tadi, ya. Al-Muttalib bin siapa tadi? Ya, Al-Muttalib bin siapa tadi kalau kita tengok, ya, tuan-tuan, Al-Muttalib bin apa ni, Abu Wada'ah tadi, ya, daripada keluarga family As-Sahmi, orang Quraisy juga, ya. Jadi yang pertama, bayar tebusan dengan duit, dengan harta. Yang kedua, ya, mereka boleh mengajar anak-anak orang Islam membaca dan menulis sampai pandai. 10, ya, dikatakan 10 anak-anak orang Islam diajar membaca dan menulis oleh mereka sampai pandai, ya, mereka dibebaskan. Yang ketiga, boleh buat tadi swap tadi, ya. Maknanya anak Abu Sufyan, Amru kena tangkap, sahabat Nabi, ya, apa ni, siapa tadi, ya, Sa'ad bin An-Nu'man pun kena tangkap juga. Jadi mereka buat pertukaran saja. Ya, mereka swap saja. Maknanya Abu Sufyan bebaskan Sa'ad bin Nu'man, Nabi bebaskan Amru bin Abi Sufyan. Maknanya boleh berlaku. Nombor 3 ialah dengan cara tak ada syarat. Maknanya Nabi mesyuarah, bincang balik dengan para sahabat, sahabat kata tak apalah, kami setuju untuk bebaskan. Maknanya berlaku juga, ada 4 cara. Jadi kalau ada orang kata semua diambil wang tebusan, tak betul lah. Ya, sebab ada 4 cara paling kurang, ya, disebut di dalam apa ni, kitab Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir dan diulang balik, ya, oleh Syekh Muhammad Khudari Beg dalam kitab ni. Okey, ya, cuma nak sebut yang tadi. Ketika mana Nabi dapat wahyu, Nabi klaim sebagai seorang rasul, kita tahu Abu Lahab suruh 2 anak dia ceraikan 2 anak Nabi. Ya, tuan-tuan tahu kan? Anak Nabi yang kahwin pada masa itu, anak Nabi perempuan ada 4. Anak Nabi yang pertama Zainab. Zainab kahwin dengan Abul As tadi. Yang kedua, ya, anak Nabi Ruqayyah. Ruqayyah kahwin dengan Utbah, anak Abu Lahab. Nombor 3, ya, siapa dia? Nombor 3 ialah Ummu Kulsum, kahwin dengan Utaibah, juga anak Abu Lahab. Maknanya ketika Nabi mengaku sebagai Nabi, ya, Nabi klaim Nabi adalah Nabi dan Rasul, dakwah Islam, maka Abu Lahab paksa 2 anak dia, Utbah dan Utaibah, untuk cerai Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Dan kedua mereka dengan berat hati cerai juga. Ya, kerana Abu Lahab kata, kalau tak nak cerai, nanti kamu tak mewarisi harta aku. Jadi mereka terpaksa cerai lah. Sebab itu Ruqayyah dan Ummu Kulsum jadi janda. Yang kemudian kita tahu habis edah Ruqayyah, Nabi kahwinkan Ruqayyah dengan Osman. Ya, apa ni, Ummu Kulsum tak kahwin lagi lah, tetap janda. Nanti selepas perang Badar, ketika mana Ruqayyah meninggal, Nabi kahwinkan, ya, Osman dengan adik Ruqayyah, yakni Ummu Kulsum. Fatimah dengan Ali lah. Masa tu tak kahwin lagi, ya. Jadi 3 menantu Nabi, 2 ceraikan, ya. 1 lagi Abul As bin Rabi', dia disuruh, ya, supaya menceraikan Zainab, tapi dia tak nak ceraikan. Ya, dia tidak menceraikan, ya. Demi Allah, aku tidak akan menceraikan isteriku, tidak ada wanita Quraisy yang paling aku cinta selainnya. Maknanya dia memang sayang sungguh dengan isteri dia ni. Ya. Dan dia juga, sebab dari segi kepribadian, dia seorang yang sangat berperibadi tinggi. Cuma tak dapat wahyu lagi. Maksudnya dia tak dapat apa kita panggil, ya, tak dapat hidayah. Ya, walaupun Nabi ajak, walaupun Zainab ajak, belum lagi. Ya, hanya boleh mendoakan dia. Dia pula dalam perang Badar datang, ya. Sebenarnya tuan-tuan, dalam perang Badar ni yang datang lawan Nabi bukan menantu Nabi saja. Bapa saudara Nabi, Saidina Abbas pun datang. Ya, tapi bukan datang tu memang nak lawan, nak bunuh Nabi, tak. Mereka dipaksa datang. Ya, sebab tu Saidina Abbas pun ditangkap.
Abang pada Saidina Ali, ya, nama dia Uqail pun kena tangkap juga. Tapi mereka tidaklah bayar 4,000 dirham, ya. Jumlah yang mereka bayar tu lebih apa kita panggil tak sebesar seperti mana apa yang dibayar oleh ni lah, ya. Ustaz tengok dalam apa ni Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir, ya. Yang bayar apa ni 4,000 tadi ialah Abu Wada'ah tadi, anak dia Al-Muttalib tolong bayar, ya. Dan juga saudara kepada Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair yang wajah macam Nabi tu, yang wajah muka macam Nabi, yang pegang bendera nanti dalam perang Uhud kena bunuh, kena kita panggil pancung dua tangan tu. Abang dia Zurarah bin Umair kena tangkap dalam perang Badar. Dia pun bayar 4,000 sebab dia orang kaya. Ya. Tetapi Saidina Abbas hanya membayar lebih kurang 100 uqiyah perak. Ya, maknanya lebih kecil daripada dirham. Dia dirham tu 16 hingga 20 ringgit. Tapi kalau uqiyah ni kecil lagi, ya. Ustaz tak pasti berapa nilaian semasa. Ya, tetapi dia hanya bayar 100 uqiyah saja. Kalau apa ni Uqail, ya, adik abang kepada Saidina Ali, dia bayar 80 saja ikut pada kemampuan dia, ya. Tetapi ada juga yang dibebaskan tanpa syarat, ya. Ada tak yang apa kita panggil yang dilakukan apa ni macam dibunuh ke? Sebenarnya ada, tuan-tuan. Ya, kerana mereka ni penyair. Mereka ni buat onar macam-macam benda, ya. Kalau tuan-tuan masih ingat, ada dua orang jiran Nabi, ya, yang pernah buat benda tak elok ke Nabi. Antaranya ketika Nabi solat, Nabi qiyam, ya, dia cekik Nabi dengan dia punya kain serban dia. Ya, jadi nama dia ialah Uqbah bin Abi Mu'id. Ya, dia ambil kain serban dia, dicekik. Abu Bakar datang, Abu Bakar leraikan. Yang itu dijatuhkan hukuman bunuh. Dia ditangkap dalam perang Badar juga. Ya, yang kedua ialah apa ni? Siapa seorang lagi, ya? An-Nadhr bin Al-Haris, itu yang letak uri unta atas Nabi ketika Nabi sujud. Jadi dua-dua ni kerana mereka ni pandai bercakap, berpidato, ya, buat syair dan sebagainya, menghina Islam, maka akhirnya mereka dijatuhkan hukuman bunuh, ya. Maknanya ada juga yang dibunuh, tuan-tuan, ya. Kemudian apa lagi, ya? Apabila dia ditawan, Zainab menghantar, ya, dia punya rantai pemberian ibunya Khadijah ni kita dah sebut tadi. Ya, para sahabat bersetuju untuk membebaskan, mengembalikan balik rantai tadi dan membebaskan, ya, dengan syarat dia hendaklah membenarkan Zainab berhijrah. Sebab sebelum ni ketika Nabi dan para sahabat hijrah, Abul As tak benarkan Zainab hijrah. Jadi dia punya perbincangan ialah Abul As boleh balik ke Madinah, ke Mekah, ya, tak perlu bayar apa-apa, tetapi by the time dia sampai je di Mekah, dia kena bebaskan isteri dia. Ya, isteri dia dan anak dia. Ya, Umamah tadi, ya, dan dia buat. Ya, sedangkan kita tahu kalau dia nak tipu pun boleh. Ya, tapi orang Arab ni terkenal dengan pegang janji. Sebab tu orang Arab ni, tuan-tuan, masa di jahiliah semua benda tak elok dia buat. Tapi bila dia masuk Islam, kita tengok berubah 180 degree, tuan-tuan. Tengok Saidina Umar. Ya, masa jahiliah apa benda yang dia tak buat, tuan-tuan. Tapi bila dia masuk Islam saja, dia jadi orang yang kedua terbaik lepas Abu Bakar. Ya, walaupun dia masuk Islam lambat. Orang lain masuk Islam awal, ya. Apa ni Zainab, apa isteri Nabi, ya, dan juga anak-anak Nabi masuk Islam. Ya, sebaik saja Nabi dakwah mereka masuk Islam. Abu Bakar juga masuk Islam immediately lepas Nabi dakwah. Ya, apa ni Saidina Umar 6 tahun selepas Nabi dakwah baru masuk Islam. Dan dia pernah bercita-cita nak bunuh Nabi. Ya, tetapi kita tengok apa yang berlaku. Bila dia masuk Islam memang all out, tuan-tuan. Ya, memang dia fast track kita kata, ya. Daripada orang yang paling hina menjadi orang yang paling mulia selepas daripada Abu Bakar. Jadi benda-benda ni, ya. Ya, silakan. Cucu Nabi kalau daripada Khadijah kita ada Umamah dan ada seorang lagi. Ya, adik pada Umamah tu, adik lelaki, ya. Cuma nama dia tu dipertikaikan. Ya. Kemudian kita ada lagi, ya, siapa lagi? Kita ada anak kepada Ruqayyah. Ya, anak pada Ruqayyah dengan apa ni Saidina Uthman. Ya, ada seorang anak, ya, dinamakan sebagai Abdullah bin Uthman. Ya, Abdullah bin Uthman tu anak Ruqayyah dengan Saidina Uthman. Ya, tapi dia tak panjang umur dia. Masa kecil dia meninggal dunia. Yang anak pada Ruqayyah, ya, Ruqayyah dengan Uthman tadi. Tapi meninggal. Dia lahir di Eritrea. Sebab Uthman kan hijrah ke sana bersama dengan Ruqayyah dan Ruqayyah mengandung, melahirkan anak. Ya, anaknya namanya Abdullah bin Uthman, tapi dia meninggal ketika kecil. Ya. Kemudian macam mana? Umamah sampai besarlah. Dan nanti bila Fatimah meninggal, Umamah tu kahwin dengan Saidina Ali. Dia kahwin dengan Saidina Ali, ya. Jadi apa ni Fatimah wasiat, ya, supaya nanti ketika dia meninggal, sebab
Fatimah meninggal pada usia 28 tahun. Dia muda sangat, ya. Masa hijrah umur dia 18. 10 years after hijrah umur dia 28. Jadi dia meninggalkan anak baru umur 7 tahun. Al-Hasan umur 7, Husain umur 6. Yang lain-lain tu kecil-kecil lagi. Ya, jadi beliau telah wasiat kepada Ali supaya ambil Umamah, anak daripada Zainab, sebagai pengganti dia, dan Ali tunaikanlah, ya, dia punya wasiat tadi. Jadi Umamah tu hidup sampai dewasa lah. Ya, jadi dia dikenal sebagai cucu Nabi yang pertama, memang betul lah. Cucu Nabi dengan Khadijah dia yang pertama. Cuma cerita-cerita berkait dengan Zainab, Ruqayyah ni kebanyakannya tenggelam. Ya, sebab kebanyakan penulis Syiah mereka akan popularkan anak Fatimah saja. Ya, tapi memang Nabi ada cucu selain daripada Hasan, Husain dan anak-anak Fatimah yang lain, memang ada. Ya, jadi maknanya bukanlah satu benda yang pelik. Sebab apa? Sebab macam biasalah, seperti mana kita tahu, ya, history was written by the victors. Ya, siapa yang menang pada masa tu, kan? Dan kebanyakan yang menang ni, ya, kita tahu, ya, zaman menang ni zaman Umayyah, ya, zaman Abbasiyah, ya, zaman kita panggil orang-orang Syiah dan sebagainya. Dan sudah tentu mereka akan popularizekan, ya, tokoh-tokoh yang dekat dengan mereka. Ya, mana tokoh-tokoh yang menulis mengikut cita rasa mereka. Ya, sebab tu sejarah kita kena tengok latar belakang penulis tu. Ya, kalau penulis tu latar belakang dia Sunni, ya, kita tengok agak, ya, kita kata cenderung kepada sunnah lah, ya. Tapi kalau dia daripada latar belakang yang berbeza, mungkin ada benda-benda lain yang dimasukkan. Itulah yang menjadi isunya. Ya, sebab walaupun kita kata dia Muslim, kan. Jadi oleh kerana itu kita kena tengok siapa penulis. Ya, dan antara buku sejarah yang paling lama yang survive sampai sekarang ialah The History of Tabari. History of Tabari tu ada survive sampai sekarang. Ya. Cuma masalah History of Tabari ni dia diterjemahkan oleh a group of orientalists. Ya, kebanyakan daripada US, ya. Dan dipublish oleh State University of New York. Ya, jadi oleh kerana State University of New York yang publish dan dia punya translator tu kebanyakannya orientalis, maka bila kita baca History of Tabari tu kena berhati-hatilah. Ya, sebab kadang-kadang ada beberapa perkara yang dimasukkan, purposely dimasukkan, ya, untuk mengeliru kaum umat Islam. Itulah masalah dia, ya. Jadi oleh kerana umat Islam kebanyakannya tak ada akses kepada bahasa Arab, jadi suka tak suka kena baca juga History of Tabari dalam English, ya, yang dipublish oleh State University of New York tadi, ya. Okey, itu kalau Ustaz boleh detailkan, ya. Jadi Abul As, ya, kita tahu dia telah menyerahkan isterinya, ya. Benarkan isterinya berhijrah ke Madinah, ya, dan Rasulullah menghantar utusan untuk menjemputnya. Apabila Abul As memeluk Islam, ketika hampir berlaku pembukaan Mekah, Rasulullah menyerahkan kembali isterinya berdasarkan ikatan perkahwinan yang pertama. Mana tak perlu akad nikah balik. Ya, sebab kita tahu perkahwinan zaman jahiliah diiktiraf. Ya, Nabi dengan Khadijah pun kahwin masa jahiliah juga. Nabi belum jadi rasul. Ya, jadi adakah perkahwinan itu diiktiraf? Ya. Adakah anak-anak mereka diiktiraf? Yes. Ya. Jadi kalau zaman sekarang, tuan-tuan, kita apply apa yang sirah ajar pada kita. Jadi kalau ada satu pasangan, ya, katalah dua-dua Hindu ataupun Buddhis ataupun Kristian, ya, mereka kahwin ketika mereka belum masuk Islam. Jadi 10 tahun lepas mereka kahwin dah dapat 2-3 orang anak, mereka masuk Islam, ya. Adakah perkahwinan mereka dianggap sah? Ya. Perlu tak mereka diakad nikah balik? Tak perlu. Anak-anak mereka sah taraf? Yes. Boleh dibin kepada bapa. Walaupun perkahwinan zaman jahiliah. Kerana anak-anak Nabi juga sebahagiannya, ya, lahir sebelum Nabi dilantik menjadi rasul. Ya, boleh kata semualah, hampir semua anak Nabi. Zainab, Ruqayyah, Ummul Kulsum, Fatimah, semua, ya, lahir sebelum Nabi dilantik menjadi rasul. Jadi maknanya tak ada masalah, tuan-tuan, ya. Begitu juga, ya, perkahwinan Abu Lahab dan isterinya juga sah. Ya, walaupun berkahwin ketika jahiliah, ya. Sebab itu dalam surah Al-Masad, ya, isteri Abu Lahab dipanggil isteri. Ya, cerita Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab disebut wa mra'atuhu, ya, isterinya. Ya, Allah tak kata perempuan simpanannya ataupun mistressnya, Allah tak kata. Allah kata isterinya. Bila isterinya makna apa, tuan-tuan? Maknanya sah perkahwinan. Even, ya, isteri Firaun, ya, Asyah juga dipanggil imra'atu Firaun. Ya, sama, ya. Dalam cerita Nabi Nuh, isterinya yang tak beriman juga dipanggil imra'atu Nuh. Ya, cerita Nabi Lut sama, imra'atul Lutin. Sama, tuan-tuan. Maknanya semua perkahwinan tu sah. Anak-anak mereka sah taraf.
Ya, sebab itu tak perlu diulang balik nikah semula. Macam cerita Zainab, kahwin zaman jahiliah. Ya, sah, anak-anaknya sah taraf. Ketika Zainab masuk Islam, suaminya tak masuk Islam. Jadi perkahwinan mereka terpaksa difasah dulu. Terpasah perkahwinan tu. By the time apa kita panggil Abul As masuk Islam, Nabi terima dan tak perlu akad nikah semula. Ya, jadi maknanya tetap juga, ya. Dan di akhirat besok, kalau dua-dua Zainab dan Ruqayyah masuk syurga, ya, Ruqayyah akan tetap menjadi isteri kepada Abul As, sama tuan-tuan, tak ada beza. Ya. Okey, seterusnya, ya, cerita Suhail bin Amru. Beliau adalah salah seorang pemidato Quraisy. Beliau ni seorang pemidato, sastrawan, sentiasa menyakiti Rasulullah. Suhail bin Amru, ya. Melalui kata-katanya, Umar bin Al-Khattab berkata, apa tuan-tuan, ya, ada nota kaki di bawah. Suhail bin Amru, ya, daripada apa kita panggil, ya, daripada kalangan Quraisy juga, dikenal sebagai Abu Yazid. Ditawan dalam perang Badar dan mengetuai Quraisy dalam perjanjian Hudaibiyah. Beliau nanti, ya, yang kita kata menjadi perantara antara orang-orang Quraisy, ya, dengan orang Islam ketika perjanjian Hudaibiyah ditandatangani. Pada hari pembukaan Mekah, dia berkata, ya, kamu adalah saudara yang mulia dan anak kepada saudara yang mulia. Ini ketika Nabi dah menguasai Mekah. Ya, Nabi naik atas Bukit Safa, Nabi buat ucapan alu-aluan, ya, dan kita tahu pada masa itu Suhail bin Amru dia puji Nabi. Dia kata engkau ni saudara yang mulia, anak kepada saudara yang mulia, ya, sebab bapa Nabi Abdullah, datuk Nabi Abdul Muttalib, moyang Nabi Hashim, ya, dan moyang Nabi Abdul Manaf, ya. Seterusnya moyang Nabi Qusay bin Kilab, semuanya adalah orang mulia, pemimpin Mekah. Ya. Apa kita panggil, ya? Disebut di sini al-Imam, ya, keislaman Suhail dipuji, ya, semenjak beliau memeluk Islam. Dia berucap dan menegaskan perkara yang sebenar ketika berlakunya kewafatan Rasulullah. Ya, keluar bersama sekumpulan, ya, ahli keluarganya ke Syam kerana berjihad. Pendapat yang paling kuat, paling rajih mengatakan beliau meninggal dunia di sana disebabkan penyakit taun. Penyakit taun ni, ya, berlaku pada tahun yang ke berapa, ya? Berlaku pada tahun yang ke-18, ya, tak salahnya 18 Hijrah, zaman Sayyidina Umar. Ya, ada 25,000 orang yang mati kerana taun. Ya, ada apa kita panggil, ada apa kita panggil, ya, epidemik lah. Ya, epidemik pada masa itu, ya. Dan wabak ni membunuh lebih kurang 25,000 orang. Jadi sahabat-sahabat besar Nabi pun meninggal. Antaranya Muaz bin Jabal meninggal. Ya, kemudian Abu Ubaidah Al-Jarrah meninggal juga, ya. Anak Abu Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan pun meninggal. Bukan Muawiyah, abang dia, Yazid bin Abu Sufyan pun meninggal. Ya. Salah seorang yang meninggal ialah Suhail bin Amru, ya. Beliau dirakamkan sebagai orang hebat juga setelah masuk Islam, ya. Jadi apa kata dia? Ya. Umar bin Al-Khattab berkata, wahai Rasulullah, biarkan aku cabut 2 batang gigi depan dia. Ya, sebab kawan ni bersyair, syair dia pula mengejek Islam. Jadi Umar kata, boleh tak, ya, kalau kau benarkan aku cabut 2 batang gigi depan ni, supaya dia tak boleh, makhraj dia lari lah tuan-tuan. Ya, bila dia baca, bila dia syair tu, makhraj dia dah lari dah. Sebab mulutnya celupar. Dengan itu dia tidak lagi boleh berpidato mencela kamu buat selama-lamanya. Rasulullah menjawab, aku tidak, ya, menggelar sesiapa. Sekiranya aku melakukannya, nescaya Allah akan membalasku dengan perbuatan yang serupa, sekalipun aku seorang Nabi. Ya, jadi Nabi tak buat benda macam tu. Ya, semoga kelak dia mendapat kedudukan yang kamu tidak akan mencelanya. Jadi Nabi doakan supaya dia dapat kedudukan yang baik masuk Islam. Ya, Muqras bin Habs datang untuk menebusnya. Apabila mereka bersetuju dengan kadar yang perlu dibayar, Muqras bersetuju dirinya ditahan sebagai ganti kepada Suhail, sehingga Suhail datang dengan membawa tebusan. Maknanya, ya, Muqras ni dia datang ke Madinah nak bebaskan Suhail tadi, tapi dia tak buat duit. Ya, jadi sementara waktu Suhail tu pergi ambil duit kat Mekah, yang Muqras tu ganti, pun dibenarkan juga. Ya, nanti Suhail bawa duit datang ke Madinah, dibayar kepada orang Islam, barulah dia dan Muqras boleh balik ke Mekah. Maknanya juga berlaku macam ni tuan-tuan. Ada banyak, ya, ada banyak kaedah sebenarnya. Macam mana? Maknanya tanpa, ada yang ransom pakai tebusan duit, ada yang mengajar anak-anak orang Islam, ya, ada yang dibebaskan tanpa syarat pun ada. Maknanya ada pelbagai cara. Malah ransom tadi yang paling tinggi 4,000 dirham, tapi ada yang bayar 100, ada yang bayar 80, ikut pada kemampuan masing-masing, ya. Maknanya benda ni negotiable. Ya, negotiable. Jadi maknanya tidaklah satu standard ditetapkan, bukan, ya.
Jadi Allah telah merealisasikan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai Suhail. Ya, jadi Nabi doakan supaya suatu hari nanti Suhail dapat kedudukan yang baik, dan pada ketika itu Saidina Umar tidak akan mencelanya lagi. Ya, jadi maknanya dia pernah didoakan. Allah ya merealisasikan kata-kata Nabi apabila ya Rasulullah wafat, maka penduduk Mekah ingin murtad sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Arab. Kita tahu ya. Sebab sebahagian orang Islam ya yang masuk Islam mereka tak nak bayar zakat. Lalu mereka dianggap murtad. Lalu Suhail yang tadi ni ya, dia bangun dan berpidato, beliau berkata selepas mengucapkan pujian kepada Allah dan selawat kata Rasul, wahai manusia, ya ayuhan nas, sesiapa yang menyembah Muhammad sesungguhnya Muhammad telah mati. Sesiapa yang menyembah Allah sesungguhnya Allah tetap hidup dan tidak mati ya. Man kana ya'budullah ya, fa'lam, ketahuilah Allah itu hayyun la yamut. Allah itu maha hidup dan tidak mati. Tidakkah kamu semua mengetahui bahawa Allah telah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, surah Az-Zumar. Ya, Allah bagi tahu, innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, mayyitun, engkau akan mati. Allah dah bagi tahu dah. Wa innahum, dan sesungguhnya mereka juga ya, manusia lain juga mayyitun ya, akan mati juga. Jadi apa ni, ayat ini sudah memberi gambaran bahawasanya Nabi bila sampai ajal akan diwafatkan. Kemudian ada ayat dalam surah Ali Imran ya, ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasulun, tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, telah berlalu sebelum Nabi rasul-rasul, dan semua rasul itu mati melainkan seorang yang belum mati, yakni Nabi Isa alaihissalam. Isa pun akan wafat juga. Afa imata, apakah jika Muhammad tu mati, au qutila, ataupun dibunuh, ya, inqalabtum ala aqabikum, kamu akan murtad daripada agamamu. Ya, kita tahu ayat ni turun ketika mana ya, dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud ada cerita kononnya Nabi telah dibunuh. Ya, sebenarnya yang dibunuh bukan Nabi. Yang dibunuh ialah seorang sahabat Nabi yang wajahnya seirah Nabi. Dan sahabat tu ialah Mus'ab bin Umair yang pegang bendera, wajahnya seirah Nabi. Ya, beliau adalah 3 pupu Nabi. Ya, maknanya Nabi punya third cousin, sebahagian kata fourth cousin. Ya, sebab Nabi daripada Abdul Manaf, siapa tadi, Mus'ab daripada Abdul Dar. Abdul Dar, Abdul Manaf ni dia beradik. Ya, moyang Nabi ya. Jadi kita kata dia first cousin Nabi lah ya, first cousin yang lebih tepat. Jadi dia yang dibunuh, tetapi orang Quraisy yang bunuh dia kata Muhammad yang telah aku bunuh. Aku dah bunuh Muhammad, kata dia. Sebenarnya bukan dibunuh Muhammad. Sahabat Nabi pula bila dengar Nabi wafat, maka ada yang berundur balik ke Madinah. Ya, jadi oleh kerana itu ya, Allah turunkan ayat ni nak bagi tahu bahawasanya yang terbunuh ya, kalau Nabi itu terbunuh, memang Nabi-Nabi sebelum ni pun ada yang terbunuh. Nabi Zakaria pun dibunuh. Ya, Nabi Yahya pun dibunuh. Jadi maknanya tak pelik lah kalau Nabi Muhammad boleh dibunuh pada waktu ni. Sebab ni cerita perang Uhud ni. Belum turun ayat yang Allah bagi tahu Muhammad tak boleh dibunuh oleh siapa-siapa. Ayat tu belum turun. Suratul Maidah belum turun lagi. Ya. Ini sebab apa? Sebab Suratul Maidah tu turun selepas daripada perang Uhud. Perang Uhud berlaku tahun 3 Hijrah. Ya, jadi nanti turun selepas tu ya, ayat yang bagi tahu bahawasanya Nabi tidak boleh dibunuh oleh mana-mana pihak. Nabi boleh wafat tapi bukan dibunuh. Ya. Sebab itu sebelum turun ayat yang ke-67 surah Al-Maidah tu, wallahu ya'simuka minan nas, yang berlaku ialah setiap kali Nabi solat malam, Ali akan jadi pengawal. Setiap kali Nabi solat malam, ya, Nabi akan dikawal oleh Ali. Sama ada Nabi berada di rumah Aisyah ataupun Nabi berada di belakang rumah Fatimah. Ya, sebab Nabi biasa solat malam di rumah isteri. Di rumah di rumah Saudah, ya, di rumah Aisyah, ya, ataupun di rumah Hafsah. Tapi setelah daripada sahabat ada yang minta supaya Nabi sekali-sekali solat di tempat lain supaya mereka boleh ikut. Maka Nabi buat macam bangsal di belakang rumah Fatimah, maka Nabi solat di situ. Sekarang pun ada tempat itu dipanggil mihrab tahajud. Ya, dalam Masjid Nabawi. Ya, Masjid Nabawi ini ada 3 mihrab. Ya, ada mihrab dalam raudhah, ada mihrab depan raudhah, ada mihrab tahajud, ada 3. Ya, jadi kalau kita sembahyang tahajud, afdal kita sembahyang di mihrab tahajud tu. Pasal Nabi sembahyang tahajud kat situ. Jangan sembahyang tahajud di dalam raudhah. Ya, walaupun tak salah. Ya, tapi kalau nak doa di raudhah. Jadi ketika Nabi solat di dalam rumah Aisyah ataupun Nabi solat di belakang rumah Fatimah tadi yang ada mihrab tahajud tu, yang jaga Nabi adalah Sayyidina Ali.
Malah ya, kalau kita tengok dalam Raudah tu ada satu tiang namanya tiang pengawal. Ya, tempat itulah Ali jaga Nabi. Tetapi setelah turun ayat 67 surah Al-Maidah yang Allah kata Allah akan jaga Nabi daripada dibunuh oleh mana-mana pihak, maka Nabi arah Ali supaya balik berehat. Tak payah jaga Nabi dah. Allah yang jaga Nabi, ya. Jadi ayat ni turun awal lagi. Ayat yang ke 144 surah Ali Imran. Ya. Jadi maknanya Nabi peringkat awal boleh dibunuh ataupun boleh wafat, ya. Tapi kemudian ayat yang Nabi akan dibunuh tu tak ada dah. Ya, dah dinasahkanlah. Yang ada ialah Nabi hanya boleh wafat seperti mana rasul-rasul yang terdahulu. Kemudian baginda menyambung kemudian dia menyambung pidato dia. Ya, apa lagi? Ya. Wallahi sesungguhnya aku mengetahui, ini Suhail tadi. Ya, bahawa agama ini akan tersebar sebagaimana tersebarnya cahaya matahari ketika ia mula memancar, ya. Oleh itu janganlah kamu ditipu oleh lelaki ini, maksudnya Abu Sufyan. Sesungguhnya dia mengetahui mengenai urusan agama ini sebagaimana yang aku tahu. Tetapi hatinya dipengaruhi oleh perasaan dengki terhadap Bani Hashim. Ya, maknanya dia apa kita panggil, dia macam sindir lah, ya. Ni ada nota kaki di bawah, ya. Di sini kata-kata ini disebut oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al-Isti'ab. Ni cerita biografi para sahabat. Ya, ditulis oleh Ibnu Abdul Bar, ya. Ibnu Abdul Bar ni ulama hadis juga, ya. Orang hebat juga yang menulis kitab sirah. Tapi kitab ni belum ada terjemahan bahasa Melayu, tuan-tuan, ya. Ada 4 atau 5 jilid. Dia menyebut biodata Suhail bin Amru. Dalam kata-kata tersebut terdapat perkara yang tidak sepatutnya disebut demi menjaga hak para sahabat. Lebih-lebih lagi Abu Sufyan yang biodatanya juga disebut oleh Ibnu Abdul Bar memeluk Islam pada hari pembukaan Mekah, menyertai peperangan Hunain. Rasulullah memberikan harta ghanimah Hunain kepada Abu Sufyan. Dengan itu Abu Sufyan berkata, wallahi engkau adalah seorang yang pemurah, ya. Abu Sufyan puji Nabi, ya. Ayah dan ibuku menjadi tebusan untukmu. Demi Allah aku telah memerangi kamu, ya. Sebab Abu Sufyan awalnya perang Nabi, dia lawan Nabi dalam perang Uhud, lawan Nabi dalam perang Khandaq, ya. Peringkat awal dulu sebelum dia masuk Islam, ya. Tetapi engkaulah orang yang diperangi, ya, yang paling baik. Walaupun Nabi diperangi, Nabi tak perangi dia balik. Aku juga telah mengadakan perjanjian damai denganmu dan engkaulah orang yang memeterai perjanjian dengan yang paling baik. Semoga Allah membalas kebaikan kepadamu, ya. Beliau menyertai peperangan Taif, dipanah dengan anak panah dan salah satu matanya tercungkir keluar. Ya, ni dalam dalam kitab biografi sahabat Ibnu Abdul Bar. Dia kena panah, ya. Sebab orang Taif duduk di atas bukit, ya. Mereka duduk dalam fortress city, ya, dalam defensive wall. Jadi mereka panah, ya. Ada sahabat yang mati dan ada juga sahabat yang terkena matanya, termasuklah Abu Sufyan. Dikatakan bahawa matanya yang satu lagi tercungkir keluar ketika peperangan Yarmouk. Maknanya dua-dua mata dia jadi buta. Abu Sufyan ni, ya, yang bapa pada Hindun ni, dia buta akhirnya, ya. Meninggal pada tahun 30 Hijrah, ya. 30 Hijrah ni maknanya pada zaman Sayyidina Osman lah, ya, zaman Sayyidina Osman dia meninggal. Dan jenazahnya disembahyangkan oleh Sayyidina Osman sendiri. Ya, dalam kitab Al-Isabah, ya, karangan Ibnu Hajar, ya. Ni ada ceritanya, disebut daripada Sa'id bin Musayyab. Ya, Sa'id bin Musayyab atau Sa'id bin Musayyab ni adalah tokoh tabi'in, orang Mekah. Ya, jadi orang Madinah, ya. Daripada bapanya, beliau kata semua suara tenggelam pada hari peperangan Yarmouk kecuali suara lelaki yang menyebut, wahai, ya, pertolongan Allah datanglah. Ketika itu aku melihat ia adalah suara Abu Sufyan yang berada di bawah panji-panji anaknya Yazid. Jadi anak dia Yazid jadi panglima perang, bapa dia jadi tentera, ya. Sebab Yazid yang jadi tentera, ya. Yazid yang jadi panglima, ya. Jadi bapa dia duduk di bawah kita panggil, ya, arahan anak dia Yazid. Inilah Yazid bin Abu Sufyan, abang kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi cerita ni macam ada sedikit contradiction lah, tuan-tuan. Pasal Suhail tadi macam dia tempelak Abu Sufyan, ya. Tapi sebenarnya Abu Sufyan orang yang telah memeluk Islam, ya, yang mengaku dulu dia lawan Nabi tapi sekarang, ya, Nabi buat baik dengan dia. Malah ketika dia masuk Islam, ya, dia dapat ghanimah, ya, daripada peperangan Hunain, dia dapat lebih pada orang lain. Yang lebih dia dapat tu bukan kerana dia bapa mertua, tak, ya,
Tapi kerana dia baru masuk Islam, Nabi bagi lebih. Yang Nabi bagi lebih tu daripada Nabi punya portion. Sebab Nabi dalam perang, Nabi dapat 20%. Ya, 1/5. Jadi yang Nabi bagi kepada orang lain, kalau dapat lebih, tu yang Nabi punya. Jadi Nabi, sebab itu orang Madinah kata Nabi tak adil. Tapi Nabi kata kat mana yang tak adil tu? Ya, sebab semua orang dapat sama. Orang Ansar, orang Madinah, ya, orang Mekah ataupun orang yang baru masuk Islam, semua dapat portion yang sama. Tapi kalau mereka dapat tambahan, mana tambahan tu daripada mana? Tambahan tu datang daripada Nabi punya bahagian, tuan-tuan. Itu kena betul kan, ya. Okey, jadi apa yang berlaku, ya? Jadi dia kata, bertawakallah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya agama Allah tetap tertegak, kalimahnya tetap, ya, sempurna. Sesungguhnya Allah akan menolong sesiapa yang menolongnya, ya, dan mempertahankan agamanya. Dia telah menyatukan kamu di bawah kepimpinan, ya, lelaki yang paling baik di kalangan kamu, maksudnya ialah Abu Bakar. Apa yang berlaku ini hanya akan menambahkan kekuatan pada Islam. Sesiapa yang kamu dapati telah murtad, kami akan penggal lehernya. Maknanya Suhail ni, bila dia masuk Islam, memang hebatlah dia. Ya, walaupun dulu, ya, dia mengutuk Nabi, tetapi bila masuk Islam, ya, dia mempertahankan Islam dengan kepandaian berpidatonya juga. Dengan itu orang ramai membatalkan, ya, niat mereka untuk murtad. Berita yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai Suhail adalah di antara mukjizat yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ini benda-benda yang belum berlaku tapi Nabi dah bagi tahu. Kamu akan tengok akan datang Suhail ni jadi orang yang terpuji, ya, yang kamu tidak akan cela dia. Memang betul, tuan-tuan, ya. Kemudian apa lagi, ya? Ada soalan dalam ni ke? Tak ada, ya? Ada? Belum, ya? Tak ada, tapi tak ada ni, ya, tak ada soalan, ya. Daripada Yangon ada ke? Tak ada. Selalu ada daripada Yangon tu. Hari ni tak ada. Kemudian ada cerita Al-Walid bin Al-Walid. Ya, ni contoh kita kata, ya. Dia dibebaskan oleh dua orang saudaranya, Khalid dan Hisham. Ya, jadi Al-Walid bin Al-Walid ni, ya, beliau adalah keluarga kepada Khalid bin Al-Walid lah. Ni adik-beradik Khalid. Ya. Apabila tebusan dibayar, dia pulang ke Mekah, dia masuk Islam. Ya, tadi masa kat Madinah dia tak masuk Islam. Ya, bila dah sampai ke Mekah dia masuk Islam. Lalu ditanya, "Kenapa kamu tidak masuk Islam sebelum ditebus?" Kalau dia masuk Islam ditebus, tak payahlah. Ya, dia bebas. Beliau menjawab, "Aku bimbang mereka menyangka aku masuk Islam tu kerana takut." Ya, orang tanya balik, "Al-Walid, pasal apa masa kau ditangkap dulu, masa duduk kat Madinah, patutnya kau masuk Islam?" Dia kata, "Aku bimbang, takut orang ingat aku masuk Islam tu kerana aku takut. Kerana aku ditangkap." Ya. Apabila beliau ingin berhijrah, dua orang saudaranya menghalangnya. Ya, Khalid halang dia. Ya, Hisham pun halang dia. Beliau melarikan diri ke Madinah ketika berlakunya umrah qada. Ya, jadi umrah qada ni orang Islam 2,000 orang datang untuk buat umrah. Jadi beliau menyelitlah di kalangan orang tu, ya, dan dia pergi ke Madinah. Ya, jadi maksudnya sebelum tu dia tak boleh nak lari, tapi masa umrah tu tahun ke-7 Hijrah, ya, tahun ke-7, ya, lepas perang Hudaibiyah, ya, lepas daripada perjanjian Hudaibiyah. Kalau tuan-tuan tengok tahun 6 Hijrah berlaku peperangan Hudaibiyah, ya. Tuan-tuan, ya. Tak nampak, ya. Sebab dia putih dengan putih tak nampak, tuan-tuan, ya. Jadi dia berlaku peperangan Hudaibiyah tu, ya, tahun 6 Hijrah, tuan-tuan boleh tengok. Ya. Tahun 6 tu sebenarnya para sahabat nak pergi umrah. Ya, dan tuan-tuan jangan terkejut, perintah umrah dia datang dalam bentuk mimpi. Dia bukan ayat Quran turun. Kalau macam haji, cerita haji, Allah turunkan ayat walillahi 'alan nasi hijjul bait, ya. Wajib ke atas apa kita panggil manusia tu untuk mengerjakan haji, ya. Yang orang yang mampu sampai ke Mekah dia kena buat haji. Ya, dia ada ayat dalam surah dalam surah Ali Imran, ya, ayat yang ke-97. Tetapi kewajipan umrah, ya, cerita umrah ni dia datang dalam mimpi Nabi. Nabi mimpi, ya. Nabi mimpi melihat Nabi memakai pakaian ihram bersama para sahabat
tawaf di Kaabah. Dan mimpi itu datang beberapa kali, maka Nabi tahu itu adalah keizinan daripada Allah untuk umrah. Nabi beritahu pada sahabat, 1,500 pergi dengan Nabi. Tetapi ketika sampai di Tan'im, mereka dihalang, ada tentera halang. Maka Nabi ikut Hudaibiyah, sampai Hudaibiyah pun kena halang. Maka Nabi buat perjanjian damai. Dalam perjanjian damai itu, ya, orang Quraisy tak benarkan Nabi buat umrah tahun tu. Maka setahun selepas Hudaibiyah, tahun 7 Hijrah, Nabi buat umrah qada. Sebab kalau kita dah niat ihram, kita dah pakai ihram, kita tak boleh batalkan. Ya, kita kena qada. Kalau boleh, immediately kita datang. Tapi sebab perjanjian tu kata, 1 year after perjanjian tu, baru Nabi boleh datang balik. Sebab tu Nabi qadakkan umrah tu. Ya, macam orang yang terhalang, katalah. Ya, orang yang sudah niat ihram. Ya, jadi bila dia niat ihram, dah okey dah. Katalah, ya, bila kapal terbang tu sampai di Jeddah, ya, tiba-tiba buat apa kita panggil, ya, buat test, swab test, dia dapati dia positif. So dia tak boleh masuk Saudi. Tapi dia dah pakai ihram. So dia kena balik Malaysia. Ya, jadi bila dia balik Malaysia, ya, dia masih duduk dalam ihram. Cuma dia boleh tahlul. Dia boleh tahlul lah, takkan nak pakai ihram sepanjang masa. Ya. Tapi sebaik saja dia lepas daripada COVID, maknanya dia punya swab test dia negatif, so dia boleh apply untuk pergi umrah balik. Dan dia kena buat qada, ya, umrah tadi. Kerana apa? Kerana niat ihram untuk umrah atau niat ihram untuk haji mesti ditunaikan. Ya, kalau terhalang, ya, mereka kena buat umrah atau haji qada. Itu cerita dia, tuan-tuan. Ya, itu yang apa kita panggil, ya, yang dilakukan oleh para sahabat. Dan ketika para sahabat balik ke Madinah, yang 2,000 orang tadi, pada tahun yang ke-6 Hijrah, masa Hudaibiyah, 1,500 orang datang. Tapi masa Nabi datang balik untuk qada umrah tahun 7 Hijrah, para sahabat yang datang 2,000 orang. Ketika mereka balik, salah seorang, ya, daripada orang Mekah ikut mereka, yakni Al-Walid bin Al-Walid yang masuk Islam dah. Sebab dia terhalang untuk pergi, ya, untuk hijrah, tapi kali ini dia menyelit, ya. Dia menyusup di kalangan para sahabat dan dia pun hijrah ke Madinah. Ya, kemudian As-Sa'ib bin Yazid, pembawa panji-panji musyrikin dalam perang Badar. Ya, beliau telah menebus dirinya sendiri. Dia adalah datuk yang kelima berdasarkan susul jalur keturunan kepada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya, jadi Imam Syafi'i kita tahu dia Quraisy, tetapi dia bukan Bani Hashim. Ya, Imam Asy-Syafi'i dia daripada Bani Al-Muttalib. Ya, kalau tuan-tuan masih ingat lagi, ya, dulu kita ada sebut, ya, bahawasanya Hashim tu dia adik-beradik dengan Al-Muttalib. Ya, ni kalau Ustaz boleh padam, tuan-tuan, ya. Jadi kita tahu bahawasanya keluarga Bani Hashim ni dia berasal daripada Abdul Manaf. Ya, Abdul Manaf tu ada 4 sekurang-kurangnya anak dia, ya. Jadi kita ada atasnya Qusay, ya kan? Qusay, ya, Qusay bin Kilab. Ya, ni moyang Nabi, Qusay bin Kilab. Atasnya Quraisy lah. Atas sekali Quraisy, ya. Atas lagi. Jadi Qusay bin Kilab, ya, dia ada 3 anak. Dia ada anak 3 anak. Kita panggil 3 Abdul. 3 Abdul, ya. Dia ada kita panggil, ya. Dia ada Abdul Dar, ya. Kemudian dia ada Abdul Manaf, ya, Abdul Manaf, Abdul Dar, Abdul Manaf, dan dia ada Abdul Uzza, ya, Abdul Uzza. Okey, 3 kan. Jadi daripada 3 ni, ya, kita pergi fokus kepada, ya. Fokus saja kepada kalau kita kata Abdul Manaf. Abdul Manaf, ya, dia ada 4 anak. Ya. Yang paling tua Hashim tu lah. Ya. Daripada Hashim ni lah dapat Abdul Muttalib. Ya. Abdul Muttalib, ya, dapat Abdullah, Nabi kan? Dapat Nabi. Ya, dapat Nabi SAW. Okey, ya. Abdul Manaf ada anak nama Al-Muttalib. Ya. Dia ada anak nama Al-Muttalib. Ya. Ada anak nama Al-Muttalib. Ya, ada anak nama Al-Muttalib. Ya. Kemudian dia ada anak nama siapa kita panggil, ya? Ada anak nama Naufal. Ya. Dan ada anak nama seorang lagi ialah Abdul Syams.
Ya, Abdul Syams. Okey, ya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Hashim, Bani Hashim. Imam Syafi'i, ya. Syafi'i. Imam Syafi'i ni dia daripada keturunan Al-Muttalib. Ya. Jadi dia Quraisy juga. Abdul Manaf juga, tapi Bani Al-Muttalib. Al-Muttalib ni adik pada Hashim. Ketika Hashim meninggal, Al-Muttalib ni lah yang pergi Madinah ambil Abdul Muttalib ni. Nama sebenarnya kan Syaibah. Ya, nama sebenarnya Syaibah, ya. Jadi Al-Muttalib pergi ke Madinah, ambil Syaibah, Abdul Muttalib ni balik ke Mekah supaya dia boleh gerum Abdul Muttalib ni jadi pemimpin Mekah, ya. Jadi itu cerita dia. Jadi yang kita sebut tadi, kalau Abdul Dar ni, Abdul Dar ni tadilah, ya. Abdul Dar ni pun dia apa kita panggil, ya, dia ada anak nama Abdul Manaf juga. Ni Abdul Manaf yang lain lah, ya. Kita ada Abdul Manaf. Abdul Manaf ni ada anak yang nama sama macam tu juga, Hashim juga. Hashim ada siapa? Umair, ya. Umair ada Mus'ab, yang tadi muka macam Nabi tadi. Mus'ab, ya. Jadi Abdul Manaf, Hashim. Abdul Muttalib, ya, dengan Hashim juga. Abdullah dengan Umair, Nabi dengan Mus'ab, ya. Jadi kalau kita tengok yang adik-beradik Abdul Manaf dengan Hashim, ni jadi sepupu lah. Ni jadi 2 pupu, Mus'ab dengan Nabi 3 pupu. Third cousin. Ya, bukan first cousin, ya, third cousin. Sebab itulah muka Mus'ab dengan muka Nabi ni ada persamaan. Pasal apa tuan-tuan, ya? Sebab mereka adalah third cousin. Mereka daripada keluarga yang sama. Ya. Panjanglah cerita tuan-tuan, ya, tapi maknanya macam itulah. Kalau tuan-tuan berminat macam itulah cerita dia, ya. Baru kita nampak. Sebab tu banyak orang tanya, pasal apa Mus'ab ni boleh muka macam Nabi? Ya, Mus'ab boleh muka macam Nabi sebab apa tuan-tuan, ya? Sebab Mus'ab tu Nabi punya cousin. Ya, tapi third cousin. Ya, bukan first cousin, second cousin lah. Jadi third cousin. Ya, tu cerita ni. Ada seorang lagi, As-Sa'ib bin Yazid. Ya, Sa'ib bin Yazid ni pun ada orang kata wajahnya pun ada seirah Nabi juga. Ya, As-Sa'ib bin Yazid ni. Ya, jadi As-Sa'ib bin Yazid, beliau pembawa panji-panji musyrikin dalam perang Badar. Dia telah menebus dirinya sendiri. Dia adalah datuk yang kelima, ya, daripada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya, jadi beliau adalah daripada keturunan Al-Muttalib. Jadi kalau dia ada muka sama macam muka Nabi, tak pelik lah. Ya. Kemudian kita ada Wahab bin Umair, ya, Al-Jumahi, tuan-tuan. Kita tengok. Bapanya Umair adalah salah seorang syaitan Quraisy. Ya, syaitan ni maknanya orang yang banyak buat onar, orang buat jahat, ya, kepada Nabi, menyakiti Nabi. Pada satu hari selepas selesai peperangan, Umair duduk bersama dengan Safwan. Ya, jadi dia duduk dengan Safwan, ya. Jadi dia duduk dengan Safwan, apa yang berlaku tuan-tuan? Safwan bin Umayyah, ya. Jadi bila duduk dengan Safwan, dia berbincang mengenai musibah yang menimpa mereka di Badar. Ya, Umair berkata, "Wallahi, kalaulah, ya, tidak disebabkan hutang yang banyak, ya, yang aku belum selesaikan, aku akan naik tungganganku, aku akan pergi sana, ya, untuk berjumpa dengan Muhammad dan membunuhnya. Anakku menjadi tawanan." Anak dia Wahab kena tangkap. Jadi Umair ni, bapa kepada Wahab ni, bercakap dengan Safwan. Safwan ni sepupu dia. Dia kata, aku kalau tak ada hutang, mau aku pergi ke Madinah ni, aku bunuh Muhammad tu, aku bebaskan anakku. Ya. Anakku menjadi tawanan. Safwan berkata, aku akan tanggung hutangmu. Ya, dan tanggunganmu akan hidup bersama dengan tanggunganku. Maknanya kalau dia mati ketika bunuh Muhammad pun, ya, Safwan bin Umayyah ni akan sponsor keluarga dia, akan biayai keluarga dia. Ya, maka dia pun, dia asah pedang dia, dia letakkan racun nak bunuh Nabi. Kemudian dia pun pergi ke Madinah. Ya, ketika itu Umar berada bersama-sama beberapa orang muslimin. Tiba-tiba nampak, ya, nampak si syaitan tadi ni. Ya, jadi Umair datang lengkap dengan pedang yang tersarung. Umar berkata, ini adalah musuh Allah. Dia datang untuk melakukan kejahatan. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah, ya, musuh Allah Umair datang dengan pedangnya yang tersarung. Baginda menjawab, bawa dia menemuiku. Lalu Umar pun bawa, ya, Umar bawa pedang dia dan bawa siapa tadi, Umair, jumpa dengan Nabi. Apabila melihat Umair, baginda bersabda, lepaskan dia wahai Umar. Ya, mari ke sini wahai Umair. Ya, jadi tuan-tuan mungkin ada Umar dengan Umair. Umair tu syaitan tadi. Ya, apa yang berlaku tuan-tuan, ya?
Nabi suruh supaya lepaskan Umair, bawa dia bertemu dengan Nabi. Lalu Umar pun menghampirkan dirinya kepada Rasulullah. Ya, Umair ni datang jumpa dengan Nabi, dia sebut Sabahal Khair. Dia sebut Sabahal Khair. Sabahal Khair ni ucapan orang jahiliah lah tuan-tuan. Ya, sebab tu kita kalau jumpa bukan tak boleh sebut Sabahal Khair, dari segi bahasa tak salah. Ya, tapi Islam dah ajar benda yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Jadi Nabi jawab, Allah telah menukar ucapan Sabahal Khair dengan ucapan yang lebih baik daripada itu. Ya, yakni ucapan salam. Kemudian baginda bertanya, apa yang mendorong kamu datang ke sini, wahai Umair? Umair kata, aku datang kerana tawanan yang berada di sini. Ya, kerana anak dia, si Wahab tu dah kena tangkap. Ya, oleh itu berbuat baiklah kepadanya. Dia pula nasihat Nabi. Ya, dia kata jangan buat jahat kepada tawanan perang. Ya, orang Islam, ya, layan paling baik tuan-tuan. Tuan-tuan dengar cerita kan bagaimana wartawan British, ya, daripada Britain datang, ya, untuk buat liputan dan dia kena tangkap. Taliban tangkap, ya. Bila dia ditangkap oleh Taliban, apa dia buat tuan-tuan? Taliban layan dia dengan baik. Ya, dan akhirnya ketika balik ke Britain dia memeluk agama Islam. Ya, jadi benda-benda ni benda yang banyak berlaku. Ya, dan kita tahu bahawasanya tawanan orang Islam akan dilayan dengan baik, tidak diseksa. Ya, itu jauh beza dengan orang Islam yang ditawan oleh orang kafir, orang Quraisy sebagai contoh dulu macam mana. Ya. Baginda berkata, kenapa pula dengan pedang ni? Kalau datang nak bebaskan, buat apa datang dengan pedang? Dia menjawab, semoga Allah, ya, menyialkan pedang ni. Maknanya seolah-olah, ya, pedang tu sekadar untuk sekadar, ya, bawa tu sekadar nak bawa aje. Adakah pedang ini boleh memberikan sesuatu kepada kita? Rasulullah berkata benarlah. Baik, kau cakap benar. Apa yang mendorong kau datang? Dia pun menjawab, aku tidak datang, ya, kecuali dengan tujuan yang aku nyatakan tadi. Baginda berkata, tidak, malah engkau telah duduk bersama dengan Safwan di kawasan Hijr Ismail. Nabi cerita balik tuan-tuan. Maknanya Jibril bagi wahyu ke Nabi. Ya, rupa-rupanya Umair ni sebenarnya dia datang bukan sekadar nak bebaskan anak dia, tapi dia datang nak bunuh kau, wahai Muhammad. Ya. Jadi perbualan antara Umair tadi, Umair Al-Jumahi tadi tuan-tuan, dengan si Safwan bin Umayyah tu, ya, telah diceritakan balik oleh Jibril kepada Nabi. Ya, terkejutlah kawan ni tuan-tuan. Ya. Dengan itu Umair pun masuk Islam. Terkejut dia. Sebab ketika dia berbincang, tak ada siapa yang dengar. Dia kata, macam mana Muhammad boleh tahu? Ya, sudah tentu melalui wahyu. Betul lah, ya, Muhammad selama ni kata dia dapat wahyu daripada langit. Ya. Lalu Umair pun masuk Islam dan beliau berkata, kami telah menyatakan, ya, kamu berbohong disebabkan berita daripada langit. Yang dulu kamu kata kamu dapat wahyu. Perbincangan aku dengan Safwan, tak ada siapa pun dengar. Lalu Rasulullah berkata, ajarlah saudara kamu ini sehingga dia benar-benar memahami agamanya. Maknanya, dia datang untuk bebaskan anak dia, anaknya dibebaskan. Ya? Tetapi, dia dah masuk Islam. Maka Nabi ajak para sahabat, ya, untuk ajarkan Umair ni tentang beberapa perkara tentang Islam, tentang solat, tentang syahadah dan sebagainya. Ya? Dan bacakan Quran kepadanya. Ya, pasal apa tak ajar dia membaca Quran? Sebab mereka ni orang Arab, memang bahasa dia, tuan-tuan. Ya, tak ada masalah. Bebaskan tawanannya. Maka Umair pulang ke Mekah dan mengisytiharkan keislaman dia. Ya, Safwan bin Umayyah pula marah ke dia, tuan-tuan. Sebab apa? Ya, sebab dia tidak ya menjalankan apa yang mereka rancang untuk bunuh Nabi. Ya, itu cerita ni, tuan-tuan. Jadi maknanya pembebasan yang dibuat oleh Nabi ni ada pelbagai. Ya, kita habiskan, tuan-tuan. Ya, cuba tengok. Abu Aziz bin Umair, saudara Mus'ab bin Umair. Ya. Mus'ab melalui kawasan dia berada, ya, lalu berkata kepada lelaki yang menawannya, pegang tangannya kuat-kuat, ibunya seorang kaya. Tuan-tuan, ya, Mus'ab ni orang kaya, kita tahu Mus'ab bin Umair orang kaya. Bani Abdullah tu keluarga kaya, ya. Tetapi saudara lelaki kepada Mus'ab, ya, Abu Aziz ditangkap. Ya, bila Mus'ab lalu kawasan tu, dia tengok ada orang tangkap adik-beradik dia ni, dia kata pegang kuat-kuat. Ya, ibu kepada lelaki ni, mana ibu Mus'ab juga, ya, adalah orang kaya. Semoga dia menebusnya daripada kamu. Saudaranya berkata, wahai saudaraku, inikah pesananmu kepadaku? Selepas itu ibunya menghantar utusan untuk menebus Abu Aziz dengan 4,000 dirham. Ya, ini standard yang telah ditetapkan, ya, oleh siapa? Al-Muttalib. Ya, Al-Muttalib bin siapa, tuan-tuan? Ya, oleh Al-Muttalib bin Abu Wada'ah. Ya, beliau yang telah memulakan pembayaran 4,000 ni.
Kemudian Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ni bapa saudara Nabi, ya. Dia dipaksa menyertai peperangan apabila menjadi tawanan, ya. Dia diminta menebus dirinya, ya. Dia berkata, kenapa kami perlu membayar sedangkan kami dipaksa keluar perang? Kami bukan nak pergi, kami kena paksa, ya. Abu Jahal yang paksa. Rasulullah menjawab, pada zahirnya kamu memerangi kami, ya. Lalu diambil bayaran tebusan untuk dirinya dan anak saudaranya. Kemudian dia berkata, sesungguhnya engkau telah menjadikan aku salah seorang daripada fakir miskin, ya. Sebab apa, ya? Sebab nak kena bayar tu, ya. Berapa banyak nak bayar? 100 tadi, ya. 100 duit perak, ya. Jadi maksudnya tak adalah terlalu banyak, ya. Tetapi cukup, ya, untuk menyebabkan dia fakir. Bagaimana boleh berlaku demikian? Nabi berkata, sedangkan kamu telah meninggalkan harta yang banyak kepada Ummu Fadl. Ummu Fadl ni isteri dia. Maksudnya sebelum Abbas pergi perang Badar, beliau telah bagi tahu, ya, kepada Ummul Fadl, isteri dia, dia letak, ya, di satu tempat, ya, harta tu. Maknanya dia dah tanam harta tu, dah ada dah. Dan dia kata, sekiranya aku mati, maka aku telah meninggalkan kamu dalam keadaan kaya, ya. Dan percakapan Abbas ini tak ada siapa dengar, sebab dia bercakap dengan isteri dia saja, ya. Tetapi apa yang berlaku? Yang berlaku, Allah telah ceritakan balik, ya, demi Allah perkara tersebut tidak diketahui oleh sesiapa pun. Tindakan Rasulullah berdasarkan keadilan dan persamaan yang sempurna. Baginda tidak memaafkan bapa saudaranya, walaupun baginda mengetahui bahawasanya Sayyidina Abbas, ya, datang perang Badar ni, tuan-tuan, bukan kerana kerelaan dia, tetapi dia datang tu kerana apa? Ya, datang tu kerana dia dipaksa oleh Abu Jahal. Sedangkan pada masa yang sama, baginda boleh memaafkan sekumpulan tawanan yang benar-benar fakir. Ada orang miskin, Nabi bagi free je, tuan-tuan. Tak ada syarat, ya. Kalau orang miskin tu pandai membaca dan menulis, dia ajar anak orang Islam. Tapi kalau dia tak pandai membaca dan menulis, dia boleh buat apa? Duit tak ada, ya. Tak pandai, tak ada ilmu pengetahuan. Jadi maknanya dia dibebaskan begitu saja. Sepatutnya Sayyidina Abbas ni boleh dibebaskan begitu saja. Tetapi sebab apa tak dibebaskan begitu saja, tuan-tuan? Pasal dia ada duit, ya. Dia orang kaya, ya. Jadi ia tidak perlu dihairankan. Dan merupakan terjemahan kepada firman Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin, ya. Jadi ayat 135 dalam surah Nisa ni nak bagi tahu, wahai orang beriman, jadilah kamu orang yang adil, ya, orang yang menegakkan keadilan, ya, dan jadilah saksi syuhada lillah, bagi Allah, walau ala anfusikum, walaupun kamu kena buat kesaksian terhadap diri kamu sendiri, terhadap ibu bapa kamu ataupun kaum kerabat kamu. Maknanya Nabi tak peduli, tuan-tuan. Kalau yang salah tu keluarga terdekat pun, ya, dia tetap juga kena bayar tebusan, sama ada melalui duit ataupun melalui ilmu mengajar, membaca dan menulis, ya, ataupun hal-hal lain yang berkaitan. Jadi maknanya tidak ada yang terlepas walaupun mereka ni adalah keluarga terdekat, ya. Yang terakhir, tuan-tuan, ya. Siapa dia? Abu Izzah Al-Jumahi. Abu Izzah, bukan Azah, ya. Abu Izzah. Ya, Abu Izzah seorang penyair. Dia amat mencela Nabi ketika di Mekah. Apabila ditawan, dia berkata, wahai Muhammad, aku adalah seorang miskin, aku mempunyai ramai tanggungan sebagaimana yang kamu tahu. Bebaskan aku. Maka Rasulullah bermurah hati untuk membebaskannya. Ya, tapi nanti, tuan-tuan, dalam perang Uhud, ya, seperti mana kata Sayyidina Umar, kalau kita bebaskan, ya, orang-orang tawanan ni, nanti kalau berlaku peperangan dengan mereka, ya, kita akan tengok mereka datang balik. Memang betul, tuan-tuan. Umar cakap tu betul. Kerana apa, tuan-tuan? Ya, kerana Abu Izzah sebagai contoh, ya, Abu Izzah Al-Jumahi. Beliau datang balik dan beliau menjadi penyair, menjadi motivator kepada orang-orang Quraisy untuk menentang Nabi dalam peperangan Uhud. Beliau ditangkap kali kedua. Dan ketika beliau meminta maaf kepada Nabi, Nabi tak benarkan lagi. Ya, kali kedua ni beliau telah dibunuh, tuan-tuan. Ya, sebab itu, ya, Umar yang menegur Nabi, ya, kerana Nabi mengambil duit tebusan tu, ya, adalah sebenarnya teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ni dirakam, tuan-tuan, teguran kerana tebusan. Ni kalau kita boleh tutup dengan ayat ni, ya. Allah telah menurunkan Al-Quran dalam suratul Anfal ayat 67 dan 68. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Maka nali nabiin, tidak wajar, tidak patut bagi seorang nabi an yakuna lahu asra, untuk memiliki tawanan perang.
hatta sehinggalah ya yuskhina fil ardi, sehinggalah kedudukan orang Islam tu telah kuat di atas muka bumi. Selagi kedudukan orang Islam tak kuat atas muka bumi, maka tak boleh memiliki apa kita panggil tebusan, ya. Maknanya yang sepatutnya bunuh saja tuan-tuan, ya. Tapi tindakan itu tidak dipersetujui oleh Nabi. Peringkat awal, ya, ketika Umar cadang supaya bunuh, Nabi memilih pandangan Saidina Abu Bakar, ya, yang mengatakan bahawasanya kalau kita ambil tebusan, ya, kita dapat duit untuk membangunkan ekonomi orang Islam. Dan kita bebaskan saudara mara kita. Sebab sebahagian mereka ni adalah saudara mara orang Islam juga. Ni orang Quraisy ni. Turiduna aradad dunya. Ya, kamu hendak ya, apa kita panggil? Ya, barasan dunia ataupun harta dunia, ya. Wallahu yuridul akhirah, sedangkan Allah berkehendak kepada akhirat. Wallahu azizun hakim. Allah Maha perkasa dan Allah Maha bijaksana. Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima ya akhastum azabun azimun, ya. Jadi Allah bagi tahu, ya, kalaulah apa kita panggil, kalaulah tidak, ya, dan apa disebut, ya, ceritanya kalaulah, ya, Allah apa kita panggil, kalaulah tidak ditetapkan, ya, kalaulah tidak ada ketetapan, kitabun tu makna ketetapan, ya, daripada Allah, ya, yang telah terdahulu, tentulah, ya, kamu akan ditimpa azab siksa. Maknanya tuan-tuan, ya, nasib baik, ya, kita kata ada ayat-ayat lain yang sebelum ni yang menceritakan tentang apa kita panggil, tentang tebusan ni, ya. Walaupun dalam konteks Badar, tebusan bukan adalah keputusan yang terbaik, bukan. Sepatutnya bunuh saja seperti mana kata Umar, ya. Tetapi, ya, Allah maafkan Nabi, ya. Kalaulah tidak kerana ada apa kita panggil peringatan terdahulu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sudah pasti Allah akan timpakan azab yang besar kepada Nabi dan para sahabat, ya, kerana mereka telah memilih, ya, aradad dunia, mereka memilih harta dunia, sedangkan Allah yuridul akhirah, ya, Allah berkehendakkan pahala daripada akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala melarang, ya, daripada memiliki tawanan sebelum baginda berjaya melumpuhkan musuh-musuh. Maknanya selagi orang Islam tak kuat, tak boleh ambil, ya, tak boleh ambil tebusan, ya. Jangan, ya, bunuh saja. Sepatutnya begitu, ya. Tetapi Nabi memilih pendekatan yang lebih apologetik, ya, yang lebih apa kita panggil, ya, tidak terlalu keras dengan mengambil tebusan dan membebaskan mereka. Sebahagian dibebaskan begitu saja tanpa ambil tebusan pun, ya. Kemudian apa kita panggil, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menegur sebahagian muslimin kerana mereka menginginkan harta benda dunia, ya, yakni sebagai penebuh diri, ada bayar fidyah dia, ya. Kalaulah bukan disebabkan ketetapan yang Allah telah tentukan, yakni mujtahid tidak akan diseksa disebabkan ijtihad yang dilakukan, ya, oleh dia. Sebab kalau ijtihad tu salah, mereka tak diseksa, ya, sebab itu ijtihad mereka, ya. Kalaulah kata tak ada clause macam tu, ya, sudah tentu yang berlaku ialah mereka akan ditimpa dengan azab yang pedih. Kemudian mereka dibenarkan, ya, menggunakan fidyah yang diambil berdasarkan pendapat ulama yang betul. Maknanya duit yang dapat tadi, ada yang bagi 4,000 dirham, ya, ada yang dapat yang 100 uqiyah, ada yang 80 dan sebagainya. Semua itu boleh diguna pakai, ya. Ini pendapat para ulama, ya. Ini adalah di antara bukti terkuat yang menunjukkan kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana sekiranya apa yang dibawa oleh Nabi itu hasil rekaan sendiri, sudah tentu baginda tidak akan mencela dan menegur dirinya sendiri kerana tindakan yang diambil adalah berdasarkan pandangan ramai para sahabat. Jadi majoriti, ya, mengharap supaya Nabi mengambil pendekatan yang lebih memaafkan, ya. Walaupun Saidina Umar dan beberapa orang sahabat lain mengatakan bahawasanya kalau kita biarkan tawanan ni, nanti tawanan akan datang balik macam tadi Abul Izzah tu, ya. Dalam perang Badar dia kena tawan, sedangkan dialah yang jadi mastermind, dia yang bagi syair, dia yang bagi motivasi, ya. Tapi dia kena tangkap. Bila dia kena tangkap, dia tak boleh bayar tebusan, ya. Dia tak ada duit, dia kata aku fakir, aku tak ada duit, anak beranak aku ramai, ya. Nabi pun kesian, Nabi bebaskan dia. Umar kata ni geng-geng ni esok kalau ada perang, ni muka-muka ni datang balik. Betul kan? Memang betul. Sebab tu Abu Izzah kena tangkap kali kedua dalam perang Uhud. Kali kedua bila dia minta maaf dengan Nabi, Nabi tak maafkan dah. Ya, sebab apa? Ya, sebab nanti dia balik ke Mekah, dia kata 2 kali aku tipu Muhammad. Ya, cukup sekali. Ya, sebab apa? Sebab orang mukmin tidak akan disengat daripada lubang yang sama 2 kali. La yuldawul mu'min min juhrin marataini. Seseorang mukmin,
ya, orang yang benar-benar beriman tidak akan disengat daripada lubang yang sama 2 kali. Ya, pisang, orang Melayu kata pisang tak berbuah 2 kali. Ya, kita kena belajar daripada kesilapan, learning from mistake. Ya, bila kita dah tahu kita buat salah, takkan kita ulangi benda yang sama. Ya, jadi itulah ya cerita yang boleh kita tutup di sini tuan-tuan, ya, walaupun ada sikit lagi ni. Kalau kita boleh habiskan ni bagus tuan-tuan, ya. Kita habiskanlah, kita baca ayat ni. Ya, Allah telah berjanji, ya. 67, 68 ni. Sepatutnya tak boleh ambil tebusan lah. Patutnya bunuh je. Tetapi sebab Nabi memilih pandangan yang lebih apologetik, sebab kan 2 kan, Nabi tanya Abu Bakar kata kita ambil tebusan lah. Tanya pada Umar kata bunuh je. Pasal mereka ni, nanti kalau perang datang balik. Ya, Nabi cenderung pada pandangan Abu Bakar. Tetapi akhirnya bila Allah turunkan ayat ni, jelas Nabi telah tersilap. Ijtihad Nabi tu tersilap. Ya, sebenarnya pandangan Abu Bakar tak tepat. Yang tepat adalah pandangan Umar. Sebab tu Allah kata, selagi orang Islam tak kuat, orang Islam pada masa tu tak kuat lagi. Patutnya tak boleh ambil tebusan. Bunuh je. Sekarang boleh lah. Ya, sebab Islam dah ada negara, Islam dah ada kerajaan kan. Tapi maknanya boleh lah. Boleh. Dia buat swap. Palestin buat swap. Maknanya orang Islam yang kena tawan dekat penjara Israel, ialah mana secara umum lah. Secara umum. Ya, memanglah kalau kita tengok secara pasal zaman Nabi tu tak ada kerajaan Islam lain. Kerajaan yang ada Madinah aje. Kan zaman Nabi kan baru satu kan. Tapi zaman ni kan dah ada di Turki, dah ada di negara-negara tempat lain kan. Ada Bosnia, ya, ada negara-negara umat Islam yang lain. Jadi mana secara umum cara berinteraksi dengan tebusan tu dah balik pada hukum asal lah. Sebab zaman perang Badar ni kan the first battle kan. Ini kali pertama orang Islam belum kuat. Ya, harta tak banyak lagi. Sepatutnya Nabi ambil pandangan Umar. Tapi Nabi tak ambil pandangan Umar sebab pandangan Umar tu nampak keras. Kan? Takkan nak bunuh kan. Mereka ni kan saudara mara kita. Sebab Abu Bakar kata mereka ni Bani Hashim macam Sayyidina Abbas Bani Hashim. Ya, abang Sayyidina Ali Bani Hashim. Tadi abang kepada Abu Aziz tadi, abang pada Mus'ab, daripada Bani Abdul Manaf, kan? Semua keluarga. Pasal apa kita nak ambil tindakan, ya? Kita maafkan mereka, mudah-mudahan Allah bagi hidayah. Tapi akhirnya datang balik jahat lagi, ya. Jadi sebab tu Allah tegur Nabi, ya. Jadi maknanya pendekatan ni boleh, ya, tapi setelah umat Islam tu ada kekuatan. Ya, contoh macam betul lah tadi Kak Syimah kata orang Palestin kan. Palestin walaupun ada kerajaan tapi tak kuat. Mereka ditindas oleh Yahudi. Tetapi kaedah swap tadi masih dijalankan. Ya, dibebaskan beberapa orang tentera Yahudi yang ditangkap dan dibebaskan sekumpulan orang-orang Islam yang ditawan di penjara Palestin. Ya, memang berlaku benda-benda macam tu. Ya. Okey tuan-tuan, ya. Sikit lagi kalau kita boleh habiskan ayat Suratul Anfal lagi. Suratul Anfal memang cerita tebusan. Cerita cerita perang dan cerita apa kita panggil, ya, ghanimah, ya, harta rampasan perang. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, kul liman fi aidikum minal asra, bagi tahu, ya, bagi tahu kepada siapa? Kepada orang-orang yang kamu tawan, al asra dipanggil. Ya'lamillahu fi qulubikum khairan, ya, yu'tikum khairan mimma ukhiza minkum, ya, wa yaghfir lakum. Ini sebagai satu bentuk statement lah, ya. Allah kata, ya, jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam hati kamu, ya, dan sudah tentu Allah Maha tahu, nescaya Allah akan memberi kepada kamu balasan yang lebih baik daripada penebus diri yang telah diambil daripada kamu, dan dia akan mengampunkan dosa kamu, kerana Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Sebab tu tadi cerita siapa tadi? Cerita adik-beradik Khalid tadi, kan dia dah kena tawan, dia nak masuk Islam. Tapi dia takut kalau dia masuk Islam nanti orang kata kau masuk Islam pasal kau takut. Ya, jadi sebab tu dia balik ke Mekah. Di Mekah baru dia isytihar dia masuk Islam. Itu orang tanya pasal apa masa kat Madinah tak masuk Islam. Lepas tu bila dia nak hijrah, Khalid halang dia. Tak boleh, ya. Cuma nanti bila orang Islam datang untuk buat umrah nanti, umrah qada, dia menyusup dalam golongan Islam, dia balik sekali. Dia pergi ke Madinah, ya. Jadi kerana apa, ya? Kerana Allah sebenarnya Allah telah tahu sebahagian daripada mereka yang ditawan tu
dalam hati mereka sudah ada keimanan, tapi mereka tak isytihar lagi. Ya. Jadi kalau mereka beriman, Allah akan ampunkan dosa. Kerana Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ya. Wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Melalui peperangan Badar ini, Allah memuliakan Islam, memperkukuhkan pengikutnya. Ya, Allah menghancurkan syirik dan memusnahkan kedudukan sekalipun halangan tentera muslimin, ya. Jumlah, ya, bilangan tentera muslimin sedikit, bilangan tentera musyrikin ramai, 1/3 lah, 1 lawan 3, tuan-tuan. Ya, walaqad nasarakumullahu bi badrin, demi sesungguhnya Allah telah bagi kemenangan pada umat Islam di Badar. Wa antum azillah, sedangkan kamu dalam keadaan lemah. Seperti mana dalam suratul Imran, ya, Ali Imran ayat 1, 2, 3. Kesimpulan dia apa, tuan-tuan? Maksud lemah ni, ya, bilangan sedikit betul. Ya, tapi bukan lemah dari segi keimanan, bukan lemah dari segi kekuatan tubuh, ya. Sebab apa? Ya, sebab orang yang imannya kuat, ya, insya-Allah Allah akan beri kemenangan kepada mereka walaupun jumlah mereka sedikit, ya. Sebab banyak dalam dalam Quran sebut, ya, kam min fi'atin qalilatin, berapa banyak kumpulannya sedikit berjaya mengalahkan kumpulannya ramai, ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terbukti, ya, peristiwa yang berlaku pada 17 Ramadan, ya, pada Ramadan pertama para sahabat sebagai hari raya untuk kita mengingati nikmat Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam. Sebab itu, ya, bila kita sebut tentang takbir raya tu, sebenarnya itu adalah takbir yang datang selepas kemenangan umat Islam di medan Badar. Ya, itu asal-asalnya, ya. Cuma dalam konteks kita tak perang lah, kita perang dengan nafsu lah, tuan-tuan. Ya, kita perang dengan nafsu, berjaya, ya, kita puasa selama 30 hari, mengekang nafsu kita, ya, dapat kontrol kita punya keinginan makan, minum dan sebagainya, dan akhirnya Allah bagi kemenangan. Kemenangan itu adalah, ya, kemenangan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tuan-tuan, selesailah panjang cerita hari ni, ya. Dia agak complicated, tuan-tuan. Tuan-tuan nak kena tengok balik video ni, baca balik. Ya, sekali baca memang, sebab macam tadilah, ya, dia ada pelbagai cara untuk Nabi terima tebusan tadi. Ya, dan ada yang bayar. Sebab sebelum ni ramai orang ingat bayaran tebusan tu standard. Kalau Al-Muttalib tadi, ya, dia bayar apa? Al-Muttalib bin Abi Wada'ah tadi dia bayar 4,000, semua orang bayar 4,000, tak. Nabi akan, sebab Nabi kenal orang Mekah ni. Nabi tahu latar belakang mereka, ya. Sebab itu dia punya bayaran tebusan ikut kemampuan dia. Ya, orang yang kaya 4,000. Yang itu bukan Nabi yang tetapkan. Ya, itu Al-Muttalib bin Abi Wada'ah tadi. Bila dia datang, kan dia datangkan sembunyi-sembunyi. Dia tak cerita dengan orang lain. Dia pergi senyap-senyap, pergi Madinah, dia jumpa Nabi, dia bayar 4,000. Ya. Jadi 4,000 tu jadi standard. Tetapi orang lain yang tak mampu, Nabi akan tengok latar belakang. Kalau mereka hanya mampu 100, 100. Kalau mereka mampu 80, 80. Mana tak sama. Ada yang dimaafkan. Ada yang dibebaskan melalui ilmu pengajaran, kan? Dia boleh mengajar, membaca dan menulis. Ya. Dan ada juga yang dibunuh, ya. Kerana apa? Kerana jahat sangat. Ya. Jadi maknanya ada pelbagai, tuan-tuan. Jadi selesailah perbincangan perang Badar kita. Ya, tebusan pun dah selesai. Ya, peperangan Bani Qainuqa yang akan menjelang pula, tuan-tuan, lepas ni. Ya, baru ada cerita tentang solat raya, ya, dan beberapa perkara lain lah, ya, yang insya-Allah kita akan baca dalam kesempatan yang lain lah. So sekadar tu, terima kasih pada pihak PMP, ya. Kita berhenti muka surat 166, sorry. Jadi akan datang tajuk baru, peperangan Bani Qainuqa. Ini dengan orang Yahudi kali pertama, ya, berhadapan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.